Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan kepada semua penonton pada petang ini dalam sembang petang yang kita datangkan pada setiap minggu. Dan untuk kali ini kita akan berbincang satu tajuk yang saya biasanya dalam sembang petang ni kita buat santai-santai. Dan tajuk hari ni dia agak serius sikit tapi kita cuba santai. Cuma dianya adalah satu topik yang bagi saya cukup penting terutamanya bila kita dilaporkan. Saya nak tunjukkan sedikit ya, laporan yang telah kita dapat daripada The Straits Times ni. Ini adalah laporan tahun 2017. Satu daripada 10 kanak-kanak di Malaysia kena penderaan seksual. Dan mungkin ini tidak begitu mengejutkan bagi mereka yang jarang membaca berita-berita berkenaan dengan jenayah kan. Tetapi lebih menakutkan kita bila mana laporan Astro Awani pada 19 Mei baru-baru ini menyatakan capaian terhadap pornografi kanak-kanak meningkat ketika PKP. Dan semua ini melibatkan tentang hal-hal melibatkan gangguan seksual ataupun nanti kita akan tengok kesalahan seksual, apa bezanya dan sebagainya. Sebab itu saya kena tanya dengan orang yang ahlinya. Maknanya siapa di sini yang saya kenal, tidak lain tidak bukan adalah sahabat saya. Sahabat saya yang merupakan graduan Ahmad Ibrahim Kuliah of Law daripada UIA yang sudah pun berpengalaman berapa tahun? 14 tahun ke 16 tahun? Nanti kita tanya dia dalam bidang kepeguaman ini sebagai peguam bela dan peguam cara dan telah mengendalikan beberapa kes-kes jenayah melibatkan antaranya adalah jenayah ataupun kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Jadi saya bawakan kepada kita pada petang ini saudara Amir Hushairi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Sahal? Sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Kau yang moderator. Kau yang moderator kan, bukan aku. Sorry. Sebab Amir ni sebenarnya dah biasa jadi moderator. Jadi hari ni kita jadikan pula dia tetamu. Sebab dia biasa dah tanya orang macam-macam soalan. Kali ni kita tanya kat dia. Jadi kepada siapa yang mungkin duk menunggu-nunggu nak bertanya soalan kepada Amir, boleh tanya. Jadi kesempatan ini sebelum kita mulakan perbincangan kita, saya mengajak semualah kita share, kita ajak rakan-rakan kita yang lain untuk menonton. Sebab tajuk ini bagi saya sangat penting, terutamanya kita yang ada anak lah. Sebab ini tentang kanak-kanak dan risiko yang sedang kita hadapi. Tapi sebelum tu Amir, mungkin kepada mereka yang belum kenal Amir ni, Amir boleh kenalkan diri sedikit Amir. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Amir Hushairi bin Muhammad Tanusi. Berasal daripada Teluk Intan Perak, menetap juga di Teluk Intan Perak. Saya merupakan salah seorang rakan kongsi dari Tuan Amir Hushairi and Associates. Firma guaman saya ini ditubuhkan sejak 2010 dan kami ada 3 orang partner, antaranya sahabat saya Nik Irman dan juga Puan Nur Azlina, dan kami ada 2 pejabat sebenarnya di Shah Alam dan juga Teluk Intan pada masa yang sama. Dan saya telah beramal sebagai seorang peguam cara dan peguam bela sejak tahun 2007. So masuk tahun ini dah 14 tahun saya sebagai seorang peguam. Dan kebanyakan kes-kes yang saya kendalikan tidak memang kebanyakannya adalah kes-kes yang berkaitan dengan kes jenayah. Dan kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak ni antara kes-kes yang sehingga ke hari ini memang banyaklah saya kendalikan, terutamanya di Pekan Kecil Teluk Intan ini. Itu je Zal. Maksudnya apa, di Pekan Kecil Teluk Intan ni sendiri pun sudah ada banyak kes-kes berkaitan dengan ini ke? Dengan hal-hal gangguan seksual? Betul. Ada banyak kes jenayah seksual, orang yang dituduh di bawah kes-kes yang berkaitan dengan jenayah seksual di Teluk Intan. Itu yang agak mengejutkan sikit lah. Tapi saya tak boleh nak. Kerana Teluk Intan kalau ikutkan daerahnya besar ke? Teluk Intan nak kata besar tu tidak.
kita punya populasi pun ada lingkungan dalam 60 ke 80 ribu. Bukan, itu pengundi. Populasi lebih sikit kot. Tapi pengundi dia lebih kurang macam tu lah dalam Parlimen Kelantan. Cakap pasal Parlimen pula. Okey, silakan Sal. Banyak tanya kan, Okey. dia akan jadi pelik kan. Tak apa. Ni sahabat kita juga aktif dalam politik. Jadi nanti, tapi tajuk kita hari ni, tajuk kita memang kita nak berbincang khusus tentang gangguan seksual terhadap kanak-kanak. Jadi untuk kita mulakan ni Amir, perkataan gangguan seksual itu sendiri mungkin tidak difahami oleh kebanyakan masyarakat. Apa yang dimasukkan dengan gangguan seksual? Okey, secara ringkas sebab gangguan ni sebenarnya dia adalah satu perkataan yang cukup kita panggil sebagai cukup umum. Sebab kalau bila kita berkata tentang ganggu, dah tentulah sesuatu perbuatan yang melibatkan orang lain. Gangguan ni boleh jadi macam-macam. Dia boleh menyebabkan, kalau kita tolak tepi sekejap perkataan seksual tu, gangguan ni boleh jadi macam-macam, melalui bunyi, melalui perilaku, melalui tindakan, melalui tadi saya dah sebut bunyi, ataupun tindakan-tindakan lain. Contoh kalau dalam undang-undang, kalau kita tanam pokok tu dia punya ranting tu kat rumah sebelah pun boleh dikira gangguan. Okey, tapi jadi dalam gangguan seksual pula tidak dapat tidak, dia perkara yang sama je, cuma dia berkaitan ataupun fokusnya adalah berkaitan dengan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan seksual. Dia boleh jadi tindakan yang melibatkan sentuhan fizikal, dia boleh menjadi tindakan yang melibatkan hanya melalui audio ataupun visual semata-mata. Audio contohnya percakapan, visual pula adalah contohnya dengan tindakan kita sendiri yang secara tak langsung cuba mengganggu orang lain. Dia boleh juga menjadi gangguan seksual yang bersifat psikologi, Dan tapi pada akhirnya gangguan seksual ini dia akan berlaku selalunya, dia akan berlaku dia kita panggil berterusan. Kalau gangguan seksual yang tidak melibatkan fizikal selalunya. Contohnya gangguan percakapan, contohnya kalau dekat pejabat, antara majikan dengan pekerja dengan pekerja ataupun pekerja terhadap majikan. Gangguan seksual yang berkaitan dengan percakapan ni selalu kita dapat laporan, dia selalu berlaku dari masa ke masa, tiap-tiap hari. Contoh gangguan seksual yang saya suka, atau bukan saya suka lah, selalu kita dengar ialah bukan saya suka, selalu kita dengar adalah contohnya, malam ni malam Jumaat, kita kena balik cepat. Itu sebenarnya kalau boleh mendatangkan rasa tidak senang, itu perkataan dia, rasa tidak senang pada orang lain, ia boleh ditaksirkan sebagai satu gangguan seksual. Ini lawak biasa ni sebenarnya. Betul, lawak yang selalu orang masjid, orang surau, orang kampung, orang bandar semua memang gunakan lawak yang sama. Betul. Tapi lawak ni kalau kita rasa tak senang, dah dikira sebagai gangguan seksual. Dan dia dikira sebagai satu gangguan seksual yang audio lah, dia melalui percakapan. Okey, Sal. Kalau dia sekali je, adakah boleh dikira gangguan ataupun memang kena berulang kali? Tak semestinya. Boleh juga sekali, boleh juga berlaku, tapi yalah kadang-kadang dia nak akhirnya nanti dia punya keyword tadi macam saya cakap adalah menyebabkan rasa tidak senang hati pada orang lain. Kadang-kadang kalau dengar sekali dia boleh sepintas selalu je, tapi kalau selalu dengar, dia akan jadikan kita jadi menyampah, dia jadi rasa tak senang, kita jadi rasa tak selesa. Itulah sebab yang saya maksudkan tadi, dia boleh berlaku selalu, tapi kadang-kadang ada orang juga dia cepat react, dia akan cepat terasa, kan? Jadi kadang-kadang dengan satu percakapan je, kau punya belakang ni besar lah, cantik lah, contoh perkataan, itu pun automatically walaupun sekali je dia cakap, itu adalah satu gangguan seksual. Jadi kalau untuk kanak-kanak pun dia termasuk juga, maknanya audio, percakapan, perlakuan. Okey, untuk kanak-kanak pun sama, sama, cuma untuk kanak-kanak ni dia adalah untuk kanak-kanak buat masa ni kita bertuah, sebab untuk kanak-kanak ni bertuah, kita ada akta yang telah digubalkan, barulah je digubalkan sebenarnya 2017, 4 tahun yang lepas, satu akta yang baru sebenarnya, akta kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak 2017. Dalam akta ini memang dia secara spesifik menceritakan apakah kesalahan ataupun tindakan-tindakan yang boleh ditarifkan sebagai satu perilaku kesalahan seksual. Tapi kita kena faham dulu Sal, sebab kadang-kadang kita kena faham kita kena bezakan antara gangguan dengan juga bezakan juga dengan kesalahan. Dia ada gangguan, dia ada kesalahan. Dia kadang-kadang gangguan dia tidak lagi semestinya menjadi satu kesalahan. Gangguan semata-mata gangguan selagi mana dia tidak maknanya orang yang terasa
dirinya tidak selesa tadi, tidak membuat laporan dan sebagainya, dia masih lagi belum jadi satu kesalahan. Ya, so jadi kena bezakan. Jadi kadang-kadang tu saya kata akhirnya nanti kita akan bincangkan mungkin kejap lagi soal apakah tindakan yang sepatutnya sewajarnya kita buat seandainya kita ni rasa sesuatu percakapan atau tindakan orang lain itu adalah satu yang ditafsirkan sebagai satu gangguan yang mana nanti dia boleh terdedah, orang ni boleh terdedah kepada sabitan ke atas kesalahan tersebut. Okey. Kita nampak Amir pada petang ini dia tersekat-sekat. Jadi yang itu bukan di dalam kita punya kontrol lah. Bukan dalam kawalan kita. Talian kita mungkin ada gangguan sedikit di sebelah Teluk Intan ke di sebelah sini, saya pun tak pasti. Tapi suara Alhamdulillah kita dapat dengar. Jadi kita mungkin muka Amir yang handsome dan macho tu kita tak dapat rasa tengok. Jadi kekalkan senyum lah Amir. Jadi supaya kalau dia freeze pun nampak Amir sedang senyum. Okay, baik. Alright. Kita memang, tajuk kita ni serius, tetapi yalah, orang kata petang-petang ni elok juga kita sambil-sambil tu santai juga kan. Jadi saya nak tunjukkan sebelum pada saya bawa pada soalan seterusnya. Tadi saya dah tunjukkan laporan tentang PKP ni. Kita tengok pada laporan ini. Dalam laporan ini dikatakan pelakuan jenayah meningkat disebabkan oleh pornografi ini. Dan dilaporkan oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah mengatakan 45 kes dilaporkan semasa PKP yang baru ni. Maksudnya PKP 3 menyaksikan peningkatan berbanding dengan pelaksanaan PKP yang tahun lalu. Ini PKP 2 Februari 2019. PKP 1 tahun ni soal. Tahun ni ya. Yang merah itu tahun ni. Jadi ada peningkatan lah. Ya. Peningkatan ini, dan di sini ada digunakan dalam laporan ini pun dah menyebut melibatkan kesalahan seksual. Jadi tadi Amir dah sebut gangguan seksual dan kesalahan seksual adalah dua perkara yang berbeza kan. Jadi kalau Amir boleh bagikan kita penjelasan lebih jelas lah. Yang dikatakan sebagai gangguan dan kesalahan itu apa bezanya? Mungkin sebab kita pernah dengar juga perkataan lain yang digunakan seperti rogol, cabul, apa lagi, amang seksual. Amang seksual. Jadi perkataan-perkataan ni perkataan peguam ni, perkataan undang-undang yang mungkin orang awam tak faham. Jadi kita nak bagi kata maklumat kepada orang awam lah. Apa beza gangguan atau kesalahan? Okey, silakan. Sebenarnya soal saya ulang balik apa yang saya cakap tadi. Gangguan itu adalah satu perbuatan yang boleh membawa kepada kesalahan. Bezanya tidak ada. Bezanya sama ada dia permulaan dan kemudian saja cerita dia. Maknanya satu-satu gangguan selagi mana dia tidak disiasat ataupun tidak ada orang buat laporan polis ataupun mana-mana, kalau contohnya kalau gangguan seksual di pejabat, dia tidak buat laporan ke unit integriti sebagai contoh. Dia selagi mana itu dia adalah sebagai gangguan semata-mata. Tapi maksud saya sebagai seorang peguam tadi, maaflah saya mungkin guna termaun peguam mungkin complicated sikit perangai lawyer ni kan. Tapi gangguan tu selagi mana orang tak ambil tindakan terhadap dia, kita tak buat apa-apa, kita duduk senyap, kita duduk simpan dalam hati kita, dia akan kekal sebagai satu gangguan lah. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena react, kita kena membuat sesuatu terhadap gangguan yang menyebabkan kita rasa tidak selesa tadi. Sebab itulah macam saya cakap tadi, bezanya adalah dia bergantung kepada tindakan kita sendiri. Kalau katakan kita buat laporan polis sebagai contoh, tentulah satu-satu tindakan itu akan ditafsirkan di bawah mana-mana kesalahan. Okey, Suhal ada sebut tadi berkaitan tentang cabul sebagai contoh. Kalau di dalam kanun kesiasaan, cabul bagi bukan kanak-kanak, cabul bagi mana-mana wanita dewasa. Sebagai contoh, cabul iaitu satu kekerasan jenayah, iaitu boleh dia jadi macam-macam, menyentuh fizikal dan sebagainya. Di bawah seksyen kejap saya kena ingat seksyen 354 tak salah saya, kanun kesiasaan. Dia adalah satu tindakan yang melibatkan satu sentuhan fizikal, kekerasan jenayah terhadap perempuan dan wanita. Itu adalah cabul yang ditafsirkan di bawah kanun kesiasaan. Tapi untuk kanak-kanak, kalau bagi satu-satu kanak-kanak yang menjadi pengadu ataupun
Sebab saya minta maaf, saya sebagai seorang lawyer, saya tak biasa, saya jarang untuk menggunakan perkataan bangsa. Sebab selagi mana seseorang itu belum didapati bersalah, bahkan kes bagi orang yang mengadu tadi belum lagi diputuskan oleh mahkamah, dia belum dikategorikan sebagai bangsa. Dia cuma sebagai seorang pengadu. Tetapi untuk kita orang awam, untuk faham, okey, tak apa, pada hari ini saya gunakan perkataan bangsa dahulu. Bagi bangsa kanak-kanak ini, dia tertakluk di bawah di bawah Akta kesalahan jenayah seksual kanak-kanak, ya. Maknanya mana-mana kanak-kanak yang berumur bawah 18 tahun, ya, seandainya dia dikenakan gangguan tadi secara seksual, ya, contohnya dengan contoh secara sentuhan fizikal sebagai contoh, Akta kesalahan jenayah seksual kanak-kanak ini ada memperuntukkan beberapa jenis kesalahan. Saya ambil contoh dalam Seksyen 14, Akta kesalahan jenayah seksual kanak-kanak. Soal nak kongsi ke Seksyen 14, Sal? Okey, boleh juga, boleh. Sekejap ya. Okey, sila. Seksyen 14 Seksyen 14. Sebelum tu saya terangkan lagi. Okey, kita tengah cerita pasal cabul tadi. Kalau cabul, Seksyen 354 kanun kesesaan. Kalau saya salah, minta lah siapa-siapa tolong betulkan kat komen. Tapi kalau untuk kanak-kanak, dia untuk tindakan yang menyentuh, kita ambil Seksyen 14 dah tunjuk dah. Seksyen 14 So saya pergi ke 4 pula. Saya tak nampak sangat ni. Sekejap. Okey. 14. Okey. Kita panggil ambang seksual fizikal atas kanak-kanak. Ambang ini maksudnya adalah satu serangan. Dia adalah satu serangan. Ambang adalah dalam kamus Dewan Bahasa didefinisikan sebagai satu serangan. Maknanya serangan seksual fizikal ke atas kanak-kanak. Jadi Seksyen 14 ni ada mendefinisikan serangan seksual ini kepada 4 jenis, iaitu A, B, C dan D ni. A, B, C dan D ni maksudnya kalau A ni adalah menyentuh mana-mana bahagian badan seorang kanak-kanak, badan seorang kanak-kanak. B pula membuatkan seorang kanak-kanak menyentuh mana-mana bahagian pada orang itu atau bahagian badan mana-mana orang lain. Maksudnya, contoh kita minta budak ni pegang kita punya badan. Faham? Itu membuatkan. C pula ialah membuatkan seorang kanak-kanak menyentuh mana-mana bahagian badan kanak-kanak itu. Contohnya kita, kamu pegang kemaluan kamu. Okey, itu adalah kesalahan bagi C. Dan D pula adalah melakukan apa-apa perbuatan lain yang melibatkan kontak fizikal dengan seorang kanak-kanak tanpa persetubuhan. Ini saya ambil contoh sebagai cium dan sebagainya. Ini D. Ciuman dan sebagainya. Okey, ini semua sekiranya orang itu sabit kesalahan, hukumannya memang cukup berat. Kalau Seksyen 354 tadi, hukumannya dalam lebih kurang 5-7 tahun penjara saja. Tapi untuk bagi kesalahan ini, lihatlah, kesalahannya boleh jika disabitkan, boleh dihukum penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan boleh juga dikenakan hukuman sebat. So, maknanya akta ini, kesalahan bagi dalam Seksyen 14 ini, walaupun tadi Seksyen 354, kalau dulu sebelum tahun 2017, mana-mana orang yang melakukan kesalahan macam ni ke atas kanak-kanak, dia hanya boleh, sekiranya sabit, hukumannya dalam 5-7 tahun penjara macam tu je. Tapi kalau berapa sekarang, tahun? 5 tahun? 5 ke 7 tahun lebih kurang. Saya tak apa nak hafal sangat. Tapi kalau sekarang, bagi seksyen di bawah akta ini, hukumannya memang cukup berat, iaitu 20 tahun dan juga boleh dikenakan sebatan. Okey, lihat ya. So maknanya tahun 2017 tu, hukuman dia dah mula bagi kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan kita panggil orang-orang yang kita panggil pedofilia. Pedofilia ni kan. Jadi sebab itu akta ini telah digubal dan diwartakan dekat parlimen. Okey. Dalam akta ni Amir, boleh ganggu sekejap? Boleh. Dalam akta ni menyebut menyentuh mana-mana bahagian badan. Semua ditulis mana-mana bahagian badan. Maksudnya tidak semestinya pada bahagian kemaluan. Kemaluan, betul. So tapi pada masa yang sama, masih itu lah. Sebab kalau dalam akta ni, okey, akta ni memandangkan dia baru digubal 2017, tak banyak kes law. Minta maaf. Kalau kami seorang peguam ni, kita akan merujuk kepada nas-nas duluan. Nas-nas duluan ni adalah kes-kes yang telah dilaporkan di dalam Malayan Law Journal, Current Law Journal kami, jurnal undang-undang kami, yang mana kes-kes ini boleh dijadikan rujukan kepada kami untuk ketika berhujah dekat mahkamah dan sebagainya. Dan mahkamah pula adalah terikat untuk mengikuti nas-nas duluan yang dulu ni. Apabila akta ini akta yang baru, jadi dia tak banyak
kes-kes yang telah dilaporkan. Lebih-lebih lagi maksud, contoh macam Suhal tadi, soalan yang cukup bagus. Bila definisi apa maksud mana-mana bahagian ni? Saya ambil contoh, saya pernah ada satu anak guam saya dituduh hanya kerana memegang peha kanak-kanak. Ya, mungkin dia memegang peha kanak-kanak tu, ya, itu antara hujah-hujah yang saya hujahkan dekat mahkamah. Peha, adakah sekadar memegang peha adalah dianggap sebagai satu kesalahan ataupun serangan seksual? Ini perkataan dia ambang seksual ni tadi, adakah itu didefinisikan sebagai satu serangan seksual? Hujah saya begitu. Jadi mahkamah kena ambil kira. Sebab tu dalam akta yang baru sebegini, sejak saya cukup bertuah lah sebab menerima banyak kes-kes yang sebegini. Maknanya saya menjadi tidak dapat tidak adalah menjadi orang-orang yang bertanggungan ataupun peguam yang bertanggungan untuk kita gunakan mahkamah itu untuk definisikan kesalahan ni. Akta ni dia tak ada, yalah, akhirnya nanti dia tidak secara spesifik menceritakan di mana bahagian itu yang dianggap sebagai satu serangan seksual, tapi tidak dapat tidak dia akan kembali kepada hakim nanti. Hakim yang akan definisikan, okey, adakah sama ada memegang peha tadi adalah satu perkara yang dianggap sebagai satu serangan seksual. Kalau kami lawyer dah tentu kami akan hujahkan. Kalau saya mewakili yang dituduh tadi, dah tentu kita akan hujah, oh itu bukan serangan seksual, itu sekadar pegang peha. Sebagai contoh kalau kita pegang bahu kanak-kanak, kita usap rambut kanak-kanak, adakah itu sebagai satu serangan seksual? Akhirnya nanti dia akan kembali kepada niat orang yang melakukan itu. Maknanya dia betul dari segi keluasan undang-undang itu sendiri pun cukup baik bila meletakkan mana-mana bahagian kan, maknanya bahagian badan kanak-kanak. Jadi dia boleh jadi kadang-kadang mungkin itu adalah anggota yang bukan sulit pun, tetapi dia sensitif kan. Maknanya kawasan tu adalah menjadi satu kawasan sensitif bagi kanak-kanak yang dipegang pada lehernya, diurut-urut ke, mungkin dia ada rasa ketidaksenangan tadi tu, boleh juga dihujahkan. Betul. Sama juga kalau mungkin setengah habib-habib para habaib kan, dia suka pegang kanak-kanak di bahagian kepala, diusap, kemudian dicium dahi. Itu sebab ada sunnah Sal kan? Kan ada sunnah. Ya, betul. Sunnah Nabi. Jadi, kan. Sunnah gitu, kalau orang kata maknanya perlakuan itu bukanlah semudah itu kita katakan, oh mana-mana bahagian bila dipegang akan dijadikan sebagai salah satu orang kata ada potensi menjadi amang seksual kan. Jadi dia tergantung pada orang kata konteks lah, situasi. Dia kalau saya boleh tambah sikit lagi, dia sebenarnya tergantung kepada keseluruhan fakta kejadian tersebut. Kadang-kadang dia tak semestinya sekadar jumpa macam tu terus sentuh. Dia akan ada naratif tindakan orang tu. Kadang-kadang bila dia dengan sengaja bawa budak tu ke tepi tempat yang melukar sikit, mula memegang, ataupun dibawa ke tempat yang sunyi. Contohnya kalau dekat sekolah, kalau dia elok-elok dekat kelas, orang ni pula bawa dia pergi ke tempat lain, bilik yang kosong. Itu adalah tindakan-tindakan yang menunjukkan niat dia untuk melakukan sesuatu yang tak betul terhadap budak tu. Okey. Jadi kalau kita sekarang dah tahu dah beza dia, maknanya kalau satu kesalahan tu adalah apabila, khususnya bila kita dah buat laporan kepada polis dan kemudiannya nanti dikenal pasti jatuh di dalam seksyen yang mana, barulah kita katakan itu sebagai satu kesalahan. Tapi sebelum daripada itu dikatakan gangguan lah, betul tak macam tu? Betul. Okey. Jadi daripada proses antara gangguan kepada kesalahan ni, maknanya ialah sebelum dia jadi kesalahan, dia perlu ada satu laporan polis. Jadi peringkat mana sepatutnya seseorang itu patut buat laporan polis? Adakah kali pertama baru kena gangguan dah boleh kena buat, ataupun maksudnya kena banyak lagi bukti-bukti yang lain ke? Macam mana? Soal ini cerita dia kita spesifikkan kepada gangguan seksual kanak-kanak je kan? Ataupun serangan seksual kanak-kanak. Kanak-kanak dululah. Sebab kalau kita katakan kita pergi kepada kanak-kanak ni, dah tentu kanak-kanak mana nak tahu. Contoh kalau kita tengok anak kita, kita tanya dia kalau apa-apa nak report dekat mana dia tahu. Kan? Sebab tu kalau untuk menjawab tentang soalan ini, dia adalah bergantung, pertama adalah tak dapat tidak adalah bergantung kepada ibu bapa dia. Ibu bapa ataupun ibu atau bapa ataupun penjaga lah. Itu yang pertama. Dia tak semestinya ibu bapa je, nenek dia pun boleh. Dan pada masa yang sama juga bergantung kepada kadang-kadang guru-guru pun boleh memainkan peranan untuk membuat laporan polis dan sebagainya.
bagi keadaan yang macam ni, soalannya bila katakan nak buat report, saya punya, kalau tanya pada saya, jangan tangguh-tangguh. Bila-bila, maknanya katakan baru sekali dah buat, terus je buat report. Sebab hakikatnya, katakan kita buat report sekalipun, tidak semestilah report itu nanti tindakan akan diambil kepada yang kita katakan sebagai suspek ataupun orang yang melakukan tindakan tersebut. Kita buat report ni adalah kerana kita nak minta polis siasat. Bukan kita buat report untuk dia dihukum. Kita minta dulu polis siasat. Sebab tu macam mungkin ada yang dah dengar macam kenapa saya dan sahabat-sahabat dalam sekretariat ataupun tim tampil bersuara kata. So pada kami adalah mudah. Pertama, kalau rasa kita ni telah diganggu dan kita rasa tak senang dengan gangguan tersebut, buat report dulu, bersuara. Bersuara tu maksudnya adalah buat laporan polis. Bukan kita berdiam diri. Jadi bila kita katakan macam tu, dengan membuat laporan polis tadi, polis akan mula membuka kesiasatan. Daripada laporan polis tu, polis akan klasifikasikan, okey, kesalahan ni, kesiasatan ni boleh dibuka bawah apa? Section apa? Section 14 ke? Section 5 ke? Section 6 ke? Section 15 ke? Sebagai contoh. Jadi, okey, bila dah diklasifikasikan, polis akan mulakan dengan rakam percakapan dulu, budak ni dulu, kanak-kanak ni dulu. Dia akan dengar cerita kanak-kanak ni dulu. Okey, kalau polis nampak okey, maknanya ada asas. Bila ada asas, barulah polis akan mula mengambil tindakan. Kalau perlu untuk pertama, kalau nampak asas tu kuat, ada bahan bukti, budak ni pula datang dengan penjaga ataupun ibu bapa dia dengan bahan bukti yang cukup kuat, yang kita panggil munasabah dan sebagainya, polis akan mula mengambil tindakan, contohnya menangkap suspek. Dan bila menangkap, budak ni pula nanti akan dibawa ke pusat temuduga kanak-kanak. Okey, ini ada untuk kes kanak-kanak. Kanak-kanak yang dikatakan menjadi mangsa tadi, dia special sikit. Kalau kita orang dewasa ni, kita buat laporan polis ke mahkamah, kita buat laporan polis ke polis, kita akan disiasat atau perakam percakapan kita, rakam statement kita, diambil statement kita, keterangan kita tu dengan polis saja. Tapi untuk kanak-kanak, dia ada pusat temuduga khas dia. Dipanggil sebagai pusat temuduga kanak-kanak. Di setiap negeri, tak salah saya, dah ada. Pusat temuduga ni dia khas, dia special sikit. Dia ada bilik kaunseling, bilik menenangkan budak tu. Lepas tu pada masa yang sama, ketika temuduga dibuat, temuduga itu akan dirakam secara video. Dia ada beberapa orang pegawai yang berkelayakan dan telah dilatih dengan baik untuk mengambil keterangan daripada kanak-kanak ni dengan baik. Dia ada juga, saya juga dimaklumkan dalam bilik temuduga tu, dia ada model-model patung. Sebab apa tak model patung ni? Contohnya, kalau dia tanya, okey, adik, dia tunjuk patung tu lah, ni contoh ni patung. Adik kena pegang dekat mana? Jadi budak tu pun tunjuk, dia kena pegang dekat sini. Sebagai contoh, dekat sini. Di pusat temuduga tu, dia satu pusat temuduga yang menyebabkan budak tu merasakan sangat-sangat selesa. So, dialah, maknanya bila saya cakap tadi, bila laporan polis dibuat, polis mula melakukan siasatan, mula menjalankan siasatan yang saya sebutkan tadi. Jadi bila siasatan tu sudah bermula, barulah nanti selepas kita siasatan selesai, barulah dia akan dibawa ke pejabat Timbalan Peduh Raya yang akan putuskan sama ada tuduh tak tuduh ataupun klasifikasikan sebagai untuk disiasat lagi ataupun diklasifikasikan sebagai no further action ataupun tidak tuduh lah, tidak ada ambil tindakan. Proses ini proses semualah. Kalau kata kadang-kadang kita dengar orang kata lah, lapor ke polis pun lambat kan. Sebenarnya berapa lama masa yang biasanya lah secara purata daripada kita melaporkan buat laporan kepada kita dibuat kalau kanak-kanak tadi dibuat temuduga tadi. Okey. Bukan kena tuduh untuk temuduga. Untuk yang temuduga ni. Maksudnya kalau untuk laporan temuduga tu sekejap je sah. Hari ni kita buat laporan, polis dalam masa 24 jam mesti mendapatkan maklumat daripada kanak-kanak tu dulu. Sebab polis cuma ada 24 jam untuk kita panggil sebagai untuk jenayah seksual kanak-kanak lah. Saya spesifikkan selalunya polis kena react cepat. Sebab ini memang dia orang dah ada satu jabatan khas, Jabatan Jenayah Seksual Jabatan Siasatan Jenayah Seksual, JSJS. Dia memang khas untuk terutama bagi kes kanak-kanak. Dia memang ada officer yang
Kalau macam saya ambil contoh, kalau kat Teluk Intan ni, pegang penyiasat dia yang sama je, ada satu tu dua orang yang sama. Kan? So memang dia akan spesifikkan apa namanya, tindakan ataupun siasatan yang berkaitan dengan ini. Dia takkan ambil masa yang lama. Tapi kalau nak kata untuk menyelesaikan siasatan sehingga habis, sehingga diputuskan tuduh ataupun tidak suspek tersebut, dia akan bergantung kepada fakta kes. Kadang-kadang kalau katakan siasatan itu memerlukan contohnya laporan kimia, kadang-kadang ada juga kesalahan yang melibatkan perlu laporan kimia. Laporan kimia ni maksudnya kita panggil sebagai laporan spesimen. Ada spesimen air mani sebagai contoh. Iaitu mungkin siasatan itu akan ambil masa lama sedikit. Tapi kalau siasatan itu tidak melibatkan jabatan-jabatan yang mengambil masa yang lama, saya ambil contoh kalau jabatan siasatan yang hanya kesalahan yang hanya melibatkan sentuhan fizikal sahaja, dia tak akan ambil masa lama. Jadi siasatan dia boleh jadi sekejap. Saya pernah ada klien yang guam saya ni, dia dilaporkan kononnya telah melakukan satu serangan seksual kepada satu kanak-kanak ni. Dia punya siasatan dia ambil masa sekejap je, dalam tak sampai 12 hari macam tu, 12 ke 10 hari. Hari ke-12 tu dia dah ada kena tuduh dah. So dia bergantung kepada fakta kes. Jadi kalau nak kata cepat tu, saya tak rasa bagi siasatan berkaitan dengan perilaku ataupun kesalahan jenayah seksual akan lama. Setakat pengalaman saya, jenayah seksual ni cepat. Tapi kalau jenayah-jenayah lain, contohnya jenayah komersial, Kuala Putih sebagai contoh, iaitu memang lama lah sebab dia melibatkan pihak-pihak lain, contohnya institusi kewangan, bank dan sebagainya. Saya tanya soalan tu penting sebab apa tau? Sebab saya fikirkan kadang-kadang orang rasa macam secepat mana, orang kata efektif mana kita buat laporan ni. Kan? Dia ada satu orang kata prejudice di situ, kata betul ke aku hanya macam mungkin diganggu kecil je, banyak lagi kes-kes besar yang lain. Takkan kes aku nak dilayan. Jadi bila Amir berkongsi dengan kita hari ni, sebenarnya dalam tempoh 24 jam dong, polis perlu buat orang kata apa tadi, temu duga ataupun siasatan lah kan. Dia bukan 24 jam, selalunya lepas kita buat report, sebaik saja kita buat report soal, untuk kes kanak-kanak ni, tak kira report apa pun, saya rasa semua report sama. Kita bila kita buat report, kita akan dirujuk kepada satu pegawai. Lepas je kita buat report, kita akan dirujuk kepada satu pegawai. Pegawai ni akan dengar dulu, dia panggil sebagai pre-statement. Kalau saya gelarkan lah pre-statement, maknanya dia akan dengar dulu cerita kita. So pegawai tu akan tengok, dia akan nilai, oh okey. Lepas tu dia akan putuskan, oh kes ni memang ada asas, kita kena siasat, kita kena buka kertas siasatan. So siasatan dia akan terus bermula. Dia tak semestinya 24 jam. Sebaik itu je, tak kira waktu, sebab dia memang ada pegawai yang 24 jam bersedia. Dia ada dia orang punya polis, ada dia punya shift dia. So memang akan ada pegawai yang sentiasa bersedia untuk kes-kes yang macam ni. Jadi ini saya rasa satu info yang penting. Jadi kalau ia terjadi kepada mungkin seorang guru, dia nampak pada anak murid dia kena buat tindakan cepat lah, seperti mana Ami sebutkan. Buat laporan cepat. Dan adakah perlu dia mungkin mengambil gambar, mengambil video, mengambil audio? Adakah semua itu penting dalam laporan atau tak apa? Tanpa itu pun tetap masih boleh buat laporan? Dia macam ni soal. Bila kita bercakap tentang serangan seksual ataupun perilaku kesalahan seksual ini, kita ambil benda yang paling kita bagi simple lah. Mana ada orang buat kesalahan seksual ni di halayak ramai? Dia mesti ada tempat yang sunyi, orang tak tahu dan sebagainya. Jadi jangan pula kita nak jadi CSI. Jadi untuk yang ambil gambar dan semuanya, serahkan kepada polis. Benda pertama yang kita kena buat, kalau katakan ia adalah satu serangan seksual yang fizikal, cepat-cepat bawa budak ni, tenangkan dia dulu, bawa ke balai polis. Jangan pula, okay, check in, aku on the way balai polis, nak buat report polis, anak aku kena ni. Jangan buat macam tu, bukan. First, perkara pertama adalah pergi buat report polis dulu. Biar polis yang lakukan. Barulah nanti polis yang akan ambil gambar, sebab kita punya katakan gambar yang kita ambil tu tak semestinya lagi boleh digunakan sebagai satu evidence ataupun exhibit dekat mahkamah. So apa yang akan digunakan dalam mahkamah adalah daripada bukti-bukti yang polis kumpul. Itu pun tak tentu lagi bukti yang kita ambil tu polis nak pakai ke tidak. Jadi biarkan polis yang buat siasatan. Okey. Tetapi kadang-kadang ada juga soal serangan seksual ini berada dalam telefon.
Sebab ada Hmm. juga kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak ni dia bersifat sesuatu yang ada dalam telefon ya. Saya ambil contoh Perbualan lucah contohnya. ya, perbualan lucah betul. Kita boleh contohnya dalam Seksyen 4, Seksyen 5, pornografi kanak-kanak, membuat menghasilkan mengarahkan pembuatan penghasilan pornografi kanak-kanak. Ini semua ada berada dalam akta ni. Jadi kalau kita rasa bahawa contoh satu hari tu na'udzubillah min zalik lah, kita tak nak anak kita kan. Tapi kalau kita ternampak mana-mana budak ataupun anak kita lah, mana tahu. Kita dapati dalam telefon dia ada perbualan lucah antara dia dengan satu orang lain. Jadi kita rasa okey, ini kita rasa macam ini tak betul ni. Jadi apa yang kita kena buat? Pertama, saya ingatkan adalah bawa telefon itu ketika buat laporan polis. Jangan pula kita nak screenshot ke apa ke. Tak perlu pun. Kalau katakan perbualan tu ada dalam perbualan WhatsApp kita tu tentu akan ada. Kan? Jadi bawa saja telefon itu, bawa berjumpa dengan polis, biar polis yang nilaikan dan akan buat siasatan. Saya ambil contoh tadi Seksyen 5 soal. Seksyen 5 tadi adalah membuat menghasilkan mengarah perbuatan atau penghasilan pornografi kanak-kanak. Ini saya ambil contoh yang paling mudah. Kalau ada orang-orang lelaki ni yang jenis, dia tak seperti lelaki lah, lelaki atau perempuan. Saya nak ulang balik. Kesalahan jenayah seksual kanak-kanak ni bukan kepada perempuan je. Dia boleh jadi kanak-kanak tu lelaki, boleh jadi kanak-kanak itu perempuan. Bahkan orang yang melakukan kesalahan terhadap kanak-kanak ini juga boleh lagi lelaki, boleh jadi perempuan. Jadi itu semua tak pelik. Dah ada banyak dah kes-kes yang melaporkan begitu. Jadi untuk Seksyen 5 ni, penghasilan pornografi kanak-kanak ni nampak macam kita, pornografi maknanya contoh kena ada video. Tak semestinya dengan menghantar, saya ambil contoh dengan menghantar gambar kemaluan kita kepada seorang kanak-kanak adalah tertakluk di bawah Seksyen 5 ni. Jadi jangan ambil ringan. Jangan ambil ringan dengan tindakan kita. Dan Suhal, kalau nak tahu, Seksyen 5 ni hukuman dia adalah lebih teruk ataupun lebih berat berbanding dengan Seksyen 14 tadi. Saya ambil contoh, katakan ada seorang lelaki ni menghantar gambar kemaluan dia kepada seorang kanak-kanak, dia bertunjukkan. Jadi hukuman dia adalah jika sabit kesalahan boleh tidak melebihi 30 tahun penjara, dan juga hendaklah juga dihukum dengan hukuman sebat tidak kurang daripada 6 sebatan. So ini adalah satu kesalahan yang sangat serius yang diklasifikasikan. Kalau tak salah saya lah, Seksyen 5 ni adalah antara hukuman yang paling berat di dalam akta ni sebenarnya. So saya pun dah ada pengalaman mewakili anak guam saya yang dituduh di bawah Seksyen 5 ni. So jadi kena hati-hati ya. Sebab sekarang ni kita ada banyak soal, kita jangan terkejut. Kita mungkin dalam circle kita tak jumpa benda ni, tapi dalam circle-circle lain-lain saya pernah tengok perbualan yang ditunjukkan di dalam WeChat. Saya pernah tengok perbualan yang ditunjuk dalam MeChat. Dia ada WeChat, dia ada MeChat, dia ada benda-benda lain lah, macam-macam aplikasi perbualan sekarang ni. Jadi ialah akhirnya kita berada dalam satu zaman yang cukup mencabar. So yang ni kita perlu takutkan. Ya, betul. Sambil tu kita nak ucap hi lah kepada kawan-kawan kita, mungkin saudara ke saudari saya tak tahu ni, Pak Titingan daripada Sabah yang mendengar bersama dengan kita juga. Saudara Ipin ini seorang cikgu sekarang ni sekolah dah mula ajar tentang silibus. Saya ingat maksudnya silibus apa ni? Sex education Ya. Dalam subjek sains. Alhamdulillah untuk kasih lebih ramai orang faham. Terima kasih saudara Fazli dia sebut di sini good sharing. Betul, inilah sharing yang kita nak, supaya kita nak educate lah, yang kata nak bagi tahu kepada yang ramai. Ada soalan daripada Ain Arif. Ain Arif kata, kalau flasher duduk tunjuk kemaluan dia buat sesuatu kepada kanak-kanak, boleh ke kita buat laporan polis juga? Saya nak tambah sikit, maknanya bystander, orang lain, orang luar yang tak ada kaitan dengan budak tu pun boleh juga ke? Kita yang buat laporan polis boleh? Boleh. Kita yang buat laporan polis. Boleh, lagi elok. So kita adalah saksi dalam kes ni, saksi utama. Kita lah dipanggil pengadu. Jadi jawapannya memang boleh. Memang dia itu adalah salah satu kesalahan. Kejap saya cek kejap lagi sekali. Kesalahan dia menunjukkan kita punya kemaluan ni, kalau tak salah saya dalam Seksyen 15, kalau saya sekarang ni tak jumpa, tapi tak salah saya dalam Seksyen 15 yang menunjukkan kesalahan flasher.
Jadi mana kalau kita bystander, kita nampak orang lain buat macam tu, dia buka seluar tunjuk kat orang lain, itu adalah satu kesalahan. Ya. Dan memang kita sepatutnya orang yang melihat itu membuat report polis. Report polis ni tak semestinya, tu saya kata, report polis ni tak semestinya mangsa ataupun kanak-kanak tu yang kena buat report polis. Dia boleh jadi siapa-siapa. Kalau kita yang buat report pun adalah sangat-sangat bagus. Contohnya, kita berada dalam satu grup perbincangan WhatsApp. Dalam tu ada kanak-kanak. Kan? Entah macam mana ada kanak-kanak seorang dalam grup WhatsApp kita tu. Kan? Tiba-tiba ada seorang ni duk pergi share gambar dia bukan-bukan. So, kita kena buat report polis. Itu adalah satu kesalahan terhadap kanak-kanak. Sebab itu Akta Kesalahan Janahan Seksual Kanak-kanak ni, dia memang melindungi kanak-kanak daripada orang-orang yang tak berapa betul otak dia ni. Betul tu, orang tak apa betul otaknya. Okey. Bagi maksud seksual ni, tadi Amin sebut section 15. Memang di sini disebutkan bagi maksud seksual termasuk menunjukkan apa-apa objek atau badannya. Dengan niat sekian, hendaklah dilihat oleh seorang kanak-kanak. Maknanya dia sengaja tunjuk pada kanak-kanak. Dan dalam kesempatan ni, sebab saya pun bila nak berbual dengan Amin ni, saya kena baca juga, buat study sikit kan. Dan saya rasa macam bukan sedikit lah laporan akhbar berita berkenaan hal ini bukan baru tahun ini. Cuma yang dinyatakan tadi dalam zaman PKP ni semakin bertambah. Itu yang merisaukan kita. Sebagai contoh ni, didakwa lakukan amang seksual, hasilkan pornografi remaja. Yang ini bila kita tengok dalam laporan ni, disebut dekat situ dengan perbuatan memeluk dan mencium remaja berumur 15 tahun dan juga melakukan satu kesalahan pornografi menghasilkan gambar bogil mangsa. Jadi yang ini dah jadi seperti, minta maaf katalah, dah jadi satu kebiasaan kadang-kadang hari ini berkongsi gambar-gambar lucah ni. Gambar-gambar lucah. Jadi orang kata dekat situlah yang tadi yang polis kata dalam PKP kali ini, pornografi melibatkan kanak-kanak ini semakin banyak berbanding daripada PKP sebelum ni. Dan saya nak kongsi juga sedikit apa yang dilaporkan juga ini pada April baru ni 2021, Datuk didakwa lakukan amang seksual terhadap cucu. Yang ini memang sedih bila kita baca kerana dia membuatkan kanak-kanak itu menyentuh mana-mana bahagian badan kanak-kanak itu sendiri. Dan kemudian dia melakukan perbuatan masukkan jari ke dalam kemaluan kanak-kanak. Susah untuk kita katakan bagaimana fikiran dia, tapi Amin sebagai peguam jenayah pernah berjumpa dengan tertuduh dan sebagainya. Apa sebenarnya yang kebiasaannya lah, orang kata yang ada, psikologi yang ada pada pesalah ataupun yang tertuduh? Okey, dia sebenarnya soal dia kalau saya nak kongsikan secara terperinci itu tak boleh lah, sebab saya pun masih lagi mewakili beberapa orang anak guam saya yang dituduh di bawah kesalahan ini. Dia ada macam-macam faktor sebenarnya. Ada anak guam saya yang yalah, saya pun terikat ke, jadi tak boleh nak cerita semua. Tapi kalau boleh secara umumnya saya boleh cakap kadang-kadang daripada pemerhatian saya, kadang-kadang ada juga di kalangan mereka ini yang perlu dirawat. Pada saya, macam saya cakap tadi lah, sakit otak kan. Dia satu penyakit sebenarnya. Benda ni adalah satu penyakit yang kita hadapi pada zaman sekarang ni. Tak salah saya sebenarnya dia bukan zaman sekarang, daripada dulu lagi dah ada kesalahan-kesalahan ataupun orang-orang yang sebegini. Tapi yang kita perlu hati-hati adalah kalau nak tanya kenapa mereka melakukan tindakan ini, dia akhirnya adalah kembali kepada diri dia. Kenapa dia buat tu adalah dia saja yang boleh buat. Dia saja yang boleh memberikan jawapan tersebut. Sebab yalah, sebagai seorang peguam, mungkin ada orang tanya, May, kenapa kau mewakili orang-orang yang salah ni kan? Tapi hakikatnya kita, yalah, itu jadi topik yang panjang pula. Lain pula saya nak cerita kenapa saya mewakili mereka ni. Tapi sekurang-kurangnya apa yang saya cuba lakukan sekarang, contohnya dalam saya bersama-sama dalam tampil bersuara ni, kenapa saya berada dengan mereka, saya rasa saya ada sesuatu, saya ada satu knowledge ataupun ilmu yang saya terima daripada berdasarkan pengalaman saya sendiri, yang bagaimana saya bersama-sama dengan mereka, dan saya boleh tahu kenapa mereka ni buat
saya sebenarnya boleh cakap, tapi minta maaf soal saya berada dalam keadaan yang sebegini. Saya tak boleh nak sebut sebab dia takut nanti akan menggugat ataupun perjudis kepada anak agam saya yang sedang saya wakili. Tapi secara umumnya saya tidak mahu menyentuh kepada mana-mana anak agam saya. Tapi secara umumnya orang yang melakukan kesalahan ni dia ada sebab dia tertentu, tapi akhirnya kembali kepada dia perlu dirawat dah. Dia ada sakit sikit lah, itu je. Ya, saya baru ada dengar jugalah baru-baru ni bagaimana keadaan orang kata akses kepada hal-hal pornografi ni agak mudah zaman sekarang. Jadi itu juga menjadi masalah kepada golongan yang dewasa, ibu bapa yang mungkin dia jadi ketagih dan kemudiannya dia mencari tempat. Itu mungkin antara orang kata antara sebab-sebab lah yang psikologi yang telah terganggu lah orang kata. Memang betul kata Amir tadi, perlu rawatan lah, maknanya sebab dia dah jadi ketagih kan, jadi perlu rawatan yang itu. Tapi yang tadi bila Amir kata, Amir juga mempertahankan orang kata anak gomnya adalah yang tertuduh. Amir kata itu tajuk yang lain, tak nak, saya nak Amir cakap sekarang juga sikit. Sebab apa? Sebab memang berlaku salah faham di kalangan masyarakat bila mana seseorang itu dituduh. Jadi kalau Amir sebagai peguam, Amir akan sebut itu adalah OKT, orang kena tuduh, belum lagi yang dikatakan sebagai bersalah. Betul. Tetapi bagi orang awam, bila ditangkap polis je dah cukup salah dah tu. Jadi Amir dalam kesempatan ini, Amir juga mewakili OKT, orang kena tuduh dalam kes-kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Jadi orang kata, macam nak tanya soalan ni. Boleh. Tahu. Kenapa saya mewakili diorang? Ingat tak tahun lepas orang sebut apa? Ini memang sebelah kaki dah masuk neraka dah ni. Kita maaf kalau saya kata ya. Selalu dengar dah tu dah. Jadi Amir tolong bagi pencerahan ini supaya lebih ramai orang faham sebenarnya apakah keadaan seseorang dalam OKT. Okey, saya dia ada dua. Satu, apa keadaan OKT tadi, apa keadaan orang yang kena tuduh, dan yang kedua, apa keadaan peguam yang mewakili tertuduh ni. So prinsip asas undang-undang saya rasa tak kira undang-undang manusiawi maupun undang-undang kalau kita orang Islam, undang-undang jenayah Islam sebagai contoh, dia prinsip asasnya adalah seorang ini adalah seorang yang belum lagi didapati bersalah sehinggalah dibuktikan bersalah. A person is innocent until proven guilty. Itu biasa kita dengar. Tapi dan pada masa yang sama juga, prinsip asas undang-undang juga adalah orang yang mendakwa ataupun orang yang, kalau kita katakan dalam kes jenayah, yang mendakwa adalah Timbalan Padanraya, polis melakukan siasatan termasuk orang yang mengadu tadi. Orang yang mendakwa ni yang perlu mengetengahkan bukti-bukti dia atau mengetengahkan kes dia, yang mana kes dia tu mestilah di luar keraguan yang munasabah, itu kalau dalam kes jenayah. Dan kalau dalam kes syariah pula, kita tahu bahawa al-bayyinah ala mudda'i wal yamin ala ma ankar. Pembuktian itu adalah bukti itu adalah di atas orang yang mudda'i, orang yang mengadu, wal yamin ala ma ankar, dan sumpah itu bagi orang yang mengatakan sebaliknya ataupun yang dituduh. Tapi hakikatnya setiap orang yang dibawa ke mahkamah itu, kita tidak boleh, pertama sebab sekarang ni kita ada satu masalah. Antara berita-berita yang setiap hari kita keluar, dia ada satu section yang tak lari. Setiap hari mesti kata, okey, hari ni dekat mahkamah ni orang ni kena tuduh, hari ni dekat mahkamah ni orang ni kena tuduh rasuah sebagai contoh, besok orang ni pula kena tuduh mencuri, membunuh dan sebagainya. Sebenarnya saya cakap terus terang, itu antara berita yang paling mudah ataupun berita yang paling yang dah tentu boleh keluarkan dekat paper ataupun mana-mana portal berita. Sebab saya singgah pernah saya bercakap dengan seorang wartawan ni, saya suka kerja mahkamah ni, senang nak buat laporan. Dia kata ada banyak cerita, banyak macam-macam pertuduhan, dan ini kadang-kadang dah tentu boleh akan dilaporkan dekat mana-mana portal berita. Tetapi yang paling kita merisaukan, bila seorang ini kena tuduh, dia dah siap-siap dapat dia diadili oleh orang ramai. Itu yang kita silap, yang kita takutkan. Saya ambil contoh, kononnya orang ni dituduh mengambil rasuah sebagai contoh.
cerita rasuah banyak ini. Cuba baca dekat komen dekat bawah, kalau contoh dekat kalau media sosial lah. Baca dekat komen, wah apalah dia ni. Dia hakimi siap-siap, padahal baru hari pertama kena tuduh tu. Betul ke tak betul ke, macam tadi yang Suhail kongsikan yang seorang datuk tadi yang dituduh tu kan. Saya baca juga sedikit laporan tadi tu, kalau macam tu lah kertas pertuduhan dia, saya tahu macam mana nak bawa kes tu. Tapi bukan nak promote lagi. Tapi hakikatnya itu yang kita tak nak. Sebab zaman sekarang ni adalah zaman yang okey, bila kena tuduh tu kita sebarkan. Tapi apa yang terjadi kepada dia nanti, sama ada sabit ataupun tidak pernah diceritakan. Jarang. Ada lah. Ada, tapi jarang-jarang berlaku. Yang itu yang kita tak nak. Kalau kita orang peguam, memang kita tak apa gemar benda ni berlaku lah. Dah tentu kan. Saya pernah ada klien ni, memang dirancang siap-siap. Mesti lalu kawasan tu, wartawan semua dah tunggu dah ambil gambar. Jadi memang dah dirancang. Jalan tu mesti bila dia kena tuduh, nanti lepas kena tuduh, diorang dah siap tunggu dekat kawasan tu. Yang itu kadang itu yang kita tak sedap. Ya, tapi kembali kepada soalan Suhail tadi, tanya kepada saya, okey, kepada tertuduh dah tentu kita kena buang dulu sifat prejudis kita, sebab tak kena pada diri kita ataupun keluarga kita. Cuba kena pada diri kita dan keluarga kita. Nak ke kita tengok keluarga kita sendiri diasak oleh wartawan macam tu sekali? Kita tak nak kan. Okey, tapi berbalik pula kisah kenapa seorang peguam mewakili tertuduh-tertuduh yang sebegini. Contoh saya ambil kisah macam contoh pada diri saya. Hakikatnya mengambil prinsip yang sama tadi, a person is innocent until proven guilty tadi. Mengambil prinsip itu, sebagai seorang peguam, tugas peguam adalah, orang ingat peguam ini untuk membela, kalau biasalah kalau kat kampung kita, membela orang jahat, orang kata macam tu. Tapi sebenarnya petugas peguam adalah sebahagian daripada sistem keadilan. Peguam itu adalah sebahagian daripada sistem mahkamah. Dalam mahkamah ni ada siapa? Ada hakim, ada pendakwa raya, ada peguam, ada orang yang dituduh. Sebagai contoh, dia ada kalau dalam maksud saya mahkamah jenayah. Dan pada masa sama ada juga saksi-saksi yang terlibat, saksi pihak berdakwaan ataupun saksi pihak pembelaan. Jadi 5 pihak ini mesti bekerjasama. Jadi tugas hakim adalah mendengar bukti yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan. Pihak pendakwaan dia kena kemukakan bukti dia. Bukti dia tu boleh jadi daripada keterangan saksi, bukti dia boleh jadi daripada bahan-bahan bukti lah, tak kira dokumentari, bahan-bahan dokumen, ataupun kalau dalam kes jenayah seksual, bukti-bukti daripada laporan perubatan, bukti-bukti daripada laporan kimia, iaitu spesimen-spesimen, contohnya air mani dan sebagainya. Boleh jadi juga bukti-bukti daripada gambar-gambar tempat kejadian, boleh jadi kalau ada bukti-bukti daripada CCTV dan sebagainya. Ini bukti-bukti yang pihak pendakwaan kena bawa kepada mahkamah. Setiap pembuktian tadi, saksi, dokumen, gambar, laporan perubatan, setiap bukti ini mestilah satu pembuktian yang tidak boleh dipertikaikan langsung. Mesti satu pembuktian yang cukup kuat, yang mana pembuktian ini haruslah diterimakan oleh mahkamah. Jadi pihak pendakwaan kemukakan apa pula tugas peguam ni. Orang kata okey, peguam mesti kita nak lemahkan semua ni. Bukan. Tugas peguam, cuba ambil satu sudut pandang yang berbeza. Tugas peguam pula adalah akhirnya nanti membantu hakim. Look hakim, saya ambil satu contoh. Satu laporan perubatan, doktor keluarkan satu laporan perubatan mengatakan bahawa budak ini, contohnya saya ambil rogol lah, budak ini telah dirogol. Dalam laporan perubatan tersebut, ni saya ambil daripada pengalaman saya sendiri soal, saya kata terang, dalam laporan perubatan itu hanya ditulis berdasarkan laporan doktor yang menulis tu, berdasarkan laporan perubatan ini ialah tiada penal penetration ataupun tidak ada kemasukan kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan, dan there's no, itu je perkataan dia, no penal penetration. Yang lain-lain tu mungkinlah sebelum tu dia ada cerita history budak ni claim kononnya dia telah dirogol dan sebagainya. Contoh. Jadi laporan perubatan ini dikemukakan oleh pihak pendakwaan. Itu yang saya pelikkan tu. Bahkan kes ni dalam kes rogol. Tapi tu saya kata, jadi apa tugas lawyer? Takkan kita nak terima je, jadi kita tak tanya. Kita biarkan pihak pendakwaan bawa laporan perubatan dan sebagainya. Jadi tugas peguam kat sini dah datangnya.
Tuan Hakim Arif, lihat dalam laporan perubatan ini tidak langsung menyatakan bahawa adanya kemasukan kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan. Kan? Jadi adakah ini bermakna bukti tadi boleh diterimakan oleh mahkamah? So dekat sini inilah tugas peguam sebagai contoh. So setiap bukti yang diterima tu kita akan bantu yang hakim. Kita akan tunjukkan kepada hakim. Hakim, lihat betul-betul keterangan saksi ni saya rasa boleh dipertikaikan. Dan dengan cara soal jawab lah, tapi hujah kami begitu. Boleh dipertikaikan. Kena berhati-hati sebelum menerima keterangan dia. Itu contoh ayat yang selalu peguam kita. Jadi dekat sini, di mana sebenarnya tugas peguam yang kata bela orang jahat tadi? Tugas peguam dekat sini yang saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan perhatian, maknanya sudut pandang kita akhirnya adalah tugas kita adalah membantu hakim. Sebab tu kita panggil lawyer ni adalah officer of the court, pegawai mahkamah. Itulah bukti, itulah tugas kita. Jadi akhirnya masa yang sama, contoh kita ambil dalam kes dalam konteks undang-undang jenayah Islam sebagai contoh soal, dalam kes zina sebagai contoh. Kita pun tahu Suhail pun adalah seorang graduan undang-undang syariah. Bagi kes jenayah zina sebagai contoh, sampai ulama kita yang dahulu menceritakan kalau zina tu saksinya dah lah ada 4 orang, lelaki cukup umur, cukup ni apa semua boleh dipercayai dan sebagainya, sifat-sifat saksi tu. Bahkan itu kedua mata saksi ini, kalau istilahnya ulama dulu mentafsirkan ataupun istilah dia buat contohnya seolah-olah mata celak dimasukkan ke dalam bekas celak. Sampai ke tahap itu, pembuktian itu, kalau ada kat situ 4 cukup lagi, barulah orang tu boleh sabit zina. Nampak tak? Kalau itu undang-undang jenayah Islam, hudud tu, situ yang berkata hudud tadi tu. Kalau itu pembuktiannya, apatah lagi undang manusia ni, takkanlah kita nak ambil ringan. So dekat situ yang saya katakan, dalam membuktikan, dalam kita mengambil hak kebebasan ataupun kita menghukum orang lain itu, dia perlu melalui proses yang cukup panjang, cukup cantik. Dekat sinilah tugas kita sebagai orang awam. Pertama, orang yang dituduh tu kita mesti sudut pandang kita, okey, kita tengoklah, kita tahulah okey, dia kena tuduh, fine, kita simpan dulu dalam hati kita. Yang paling penting juga kita tunggu nanti, okey, adakah dia telah disabitkan kesalahan. Dekat situlah baru kita boleh, itu pun kalau kita nak cop kau orang jahat pun tak jahat pun bukan tugas kita lah, akhirnya nanti adalah Allah yang katakan. Faham? Jadi maknanya kalau nak buat penentuan hukum tu, maksudnya memang yang selayaknya adalah hakim. Betul. Jadi kita sebagai mungkin ahli keluarga kita terlibat ke orang yang kita kenal, kita masih lagi one sided. Maksudnya tidak ada satu sisi yang neutral yang akan mendengar hujahan-hujahan betul ke tidak kan. Maknanya yang lebih adil lagi untuk mengimbang antara yang apa kata side kiri dan kanan. Maknanya side pelaku dan juga side mangsa lah. Macam itulah kata, maknanya nak mudah fahamnya, mungkin ada yang tertuduh tu sebenarnya dia kena framing. Kita tak tahu. Mungkin sebenarnya dia tak melakukan kesalahan tu tapi dia dijadikan mangsa, kambing hitam. Jadi hal-hal ini tidak dapat kita tahu dengan sekadar macam share dekat social media, apa yang orang bagi kat kita terus kita telan. Dan sebenarnya kerjaya peguam ni memang banyak membantulah. Terima kasih Amir membantu menegakkan keadilan dalam masyarakat kita ni. Dan itulah kesempatan ni saya ingat memang kita kena cerita hal ni. Dan soalan yang biasa juga orang tanya, seperti mana Effendi Yusof tanya, kalau dia mengaku dekat lawyer, memang saya yang buat kesalahan jenayah terhadap kanak-kanak ni. Macam mana tuan buat? Macam mana? Itu jawapan yang kita nak dengar. Satu pengakuan yang boleh diterima di mata undang-undang hanyalah pengakuan di hadapan hakim. Pengakuan yang dibuat di depan lawyer, pengakuan dibuat di media sosial apa semua, itu adalah satu pengakuan yang tidak boleh dikategorikan sebagai satu pengakuan yang diterima di mata undang-undang maknanya sebelum meletakkan hukuman. Jadi kalau katakan dia mengaku di hadapan kita sekalipun, dia masih lagi perlu melalui proses mahkamah. Macam saya cakap tadi lah, pembuktian, pembelaan diri dan sebagainya, bela diri dan sebagainya. Jadi kalau katakan dia mengaku depan lawyer sekalipun, pada saya selalunya apa yang, secara pengalaman saya memang ada, memang saya tak nafikan ada anak guam saya yang terus-terus datang jumpa saya, dia mengaku dan sebagainya kan. Tapi hakikatnya macam saya cakap tadi, prinsip asas undang-undang adalah orang yang mendakwa itu kena buktikan, kena mengemukakan
kena mengemukakan pembuktian, bahan-bahan bukti dan sebagainya. Proses itu tetap ada. Kita kena melalui proses tersebut. Tetapi seandainya tiba-tiba dia kata, okeylah Cik Amir, saya datang jumpa Cik Amir, saya rasa saya mengaku buatlah. Cik Amir boleh tak beritahu saya apakah hukuman yang saya bakal hadapi? Boleh tak Cik Amir tolong merayukan saya dekat mahkamah? Pun ada juga proses macam tu. Jadi kembali kepada kita. Kadang-kadang sebagai peguam kita akan melakukan tugas kita paling profesional, semaksimal profesional yang mungkin. Ya, jadi apa yang kita akan buat, okey, lihat Encik ni, kes Encik ni saya rasa macam berat sikit nak buat, kita nampak macam tu. Jadi ini adalah pilihan-pilihan yang Encik ada. Lawan kes, kita lawan kes, kita akan lihat dulu macam mana pembuktian, ataupun pilihan yang lain adalah Encik boleh mengaku salah dan ini adalah hukuman yang mungkin Encik akan dapat, kami akan boleh buat rayuan, ini adalah anggaran hukuman yang mungkin biasa diberikan bagi kesalahan-kesalahan macam ni. So, tugas peguam adalah begitu. Ya, sistem itu perlu dilakukan, prosedur itu perlu diikuti, ya. Jadi dekat situlah baru sistem kehakiman itu akan berjaya dibugarkan, disuburkan dengan baik. Amir, sebelum kita sambung pada tajuk kita ni berkait dengan peguam ni sikit je lagi. Kalau dah memang dia mengaku, kenapa nak merayu? Itu soalannya. Kenapa nak rayu lagi? Dah memang dia mengaku dah ni. Okey. Rayuan yang saya masukkan tadi adalah rayuan terhadap hukuman, soal. Okey, sebelum dia dijatuhkan hukuman, mahkamah membenarkan dia untuk merayu hukuman. Bila merayu hukuman ni, dia boleh mohon untuk hukuman yang dirasakan ada faktor-faktor yang tertentu sebelum mahkamah menjatuhkan hukuman. Contohnya faktor umur dia, faktor kesihatan, faktor adakah ini kesalahan yang kali pertama ataupun kesalahan yang sentiasa berulang. Contohnya faktor-faktor yang menyebabkan dia membuat tingkah laku ataupun kesalahan tersebut. Jadi faktor-faktor ini yang boleh menyebabkan mahkamah mengambil kira sebelum mahkamah memberikan, kita panggil kalau bahasa mudahnya, discount sebelum hukuman diberikan kepada dia. Sebab tu kadang-kadang prinsip asas ataupun yang amalan yang biasa digunakan dekat mahkamah adalah bagi mereka yang melakukan kesalahan, selalunya mahkamah memang akan bagi diskaun sekurang-kurangnya 1/3 daripada hukuman yang biasa. Itu biasalah. Ya, betul. Terima kasih Amir menjelaskan hal ini, kerana tak semua orang dapat masuk mahkamah. Tengok keadaan sebenar, hanya baca laporan akhbar je. Waktu jangan tu masuk lah. Elok jangan masuk. Jadi kita tak tahu rupanya kalaupun dia salah, sebenarnya mungkin demi keadilan juga. Orang yang kadang-kadang dia adalah orang yang baik. Macam kita pernah tengok laporan pelajar madrasah, pelajar tahfiz melakukan liwat dan sebagainya. Sebelum ni mungkin dia tak pernah buat, tapi kali tu dia terbuat sekali, dan adakah tidak ada satu belas, orang kata, kerana ini kali pertama. Jadi sebab itu rayuan tu juga ke atas hukuman dibenarkan mengikut undang-undang lah. Jadi itu penting untuk kita tahu. Jadi kita nak berbalik, sebelum tu saya nak bacakan sedikit lah ini bab tertinggal daripada Sabah tadi sebut. Betul, ketagihan pornografi salah satu punca mendorong melakukan gangguan seksual. Okey Amir, soalan seterusnya saya nak tanya ni, kalau pelakunya adalah dewasa, mudah kita faham. Tetapi bagaimana kalau pelakunya adalah kanak-kanak juga? Contohlah sekarang ni kanak-kanak pun terdedah dengan video lucah, dan kemudiannya sama-sama menonton satu video dan melakukan perlakuan yang tidak senonoh seperti mana yang dia tonton. Tanpa dia tahu itu adalah satu kesalahan. Okey, untuk salah kanak-kanak ni kita panggil sebagai pesalah juvana. Dia adalah tertakluk, mereka ni bagi mereka yang di bawah 18 tahun dan 18 tahun ke bawah, mereka ini adalah tertakluk di bawah Akta Kanak-kanak tahun 2001 tak salah saya. Dalam akta ini memang ada memperuntukkan beberapa peruntukan yang menunjukkan sekiranya di mana sabit mana-mana kesalahan, hukuman tu adalah hanya certain perintah saja boleh dikenakan terhadap dia. Soal kalau boleh kongsikan di bawah di dalam section 91 Akta Kanak-kanak, Soal boleh kongsikan tak? Kanak-kanak ya. Akta Kanak-kanak 2001 section 91. So apabila satu kanak-kanak ini dia disabitkan kesalahan, so mahkamah dia tak panggil hukuman, mahkamah dia boleh memberikan satu perintah terhadap kanak-kanak tersebut,
yang mana perintah tersebut adalah berdasarkan antara lainnya adalah di bawah Seksyen 91 ni. Kalau kita baca kat sini, kuasa mahkamah bagi kanak-kanak apabila kesalahan dibuktikan. Jika mahkamah bagi kanak-kanak ini berpuas hati bahawa suatu kesalahan telah dibuktikan mahkamah, hendaklah sebagai tambahan kepada apa kuasa-kuasa lain yang boleh dijalankan. Menurut kuasa atas ini mempunyai kuasa, okey, yang pertama, boleh memberikan amaran, contohnya lepas tu melepaskan kanak-kanak itu dengan bond. Bagi kesalahan contoh, kalau katakan soal di bawah atas kesalahan jalanan seksual kanak-kanak tadi, kesalahannya kebanyakannya hukumannya adalah hukuman yang agak berat, saya lihat. Jadi selalunya mahkamah akan mengambil kira kesalahan ini serius, jadi dia boleh, selalunya kalau kita tengok di dalam kurungan F soal. Saya ambil contoh bagi kesalahan kanak-kanak yang melibatkan kes 376 rogol ataupun di bawah kesalahan ini, jadi dia boleh boleh dikenakan merintahkan kanak-kanak supaya kanak-kanak itu dihantar ke sekolah diluluskan ataupun sekolah Henry Gani ya. Pernah ingat tak dulu? Pernah ingat tak dulu ada satu hakim pernah cuba memberikan perintah sebat dalam mahkamah? Sebat kerotan. Ada kes beberapa tahun yang lepas, saya rasa 10-11 tahun yang lepas kan. So ada hukuman tentang itu. So itu dalam G tu. G. Kurungan G tadi. Maknanya sudah boleh disebat Tapi kena lihat juga, okey, dalam G ni kalau boleh kongsikan, dia hakim boleh memerintahkan supaya kanak-kanak itu, jika seorang lelaki disebat tidak lebih daripada 10 kali sebatan dengan rotan yang ringan. Pertama di premis mahkamah itu, yang kedua di hadapan ibu bapa atau penjaga kanak-kanak itu jika dia hendak hadir. Tetapi setakat yang saya dimaklumkan kita belum ada lagi, dia sebatan ini adalah sebatan yang tak sama seperti sebatan bagi pesalah-pesalah dewasa. Dia tak sama. Jadi dalam pengalaman saya, setakat ini kita belum ada lagi laporan bahawa G ini telah digunakan dekat. Saya tak pasti sama ada dalam perkembangan yang mutakhir ini, sama ada dah ada belum pegawai khas yang boleh menjalankan sebatan ini dalam ni, lebih lagi dibuatkan di dalam premis mahkamah ni. Jadi yang itu tak apalah, yang itu mungkin saya boleh kongsikan lagi pada masa akan datang. Minta maaf, pada ini saya tak dapat check lagi. Tapi buat masa ni saya tak jumpa lagi mana-mana hukuman ini kalau ikut pengalaman saya telah dibuat. Ya, sebab dia mesti buat syarat-syarat dia mesti buat dalam mahkamah, lepas tu di hadapan ibu bapa kalau dia orang nak hadir. Tapi cerita dia, prosedur sebatan itu pun tak sama macam orang dewasa. Jadi yang itu belum lagi yang pernah dibuat lagi setakat ini ya. Tapi boleh dibuat. Boleh dibuat. Sebab yang ni ada peruntukan dia ada, kenapa orang tak buat kan? Pada saya bagus tu peruntukan tu. Jadi apa-apa peruntukan yang melibatkan hukuman jenayah terhadap individu, apabila melibatkan kanak-kanak, dia akan pergi kepada Akta Kanak-kanak. Akta Kanak-kanak Seksyen 91 ni. Seksyen 91. Jadi ini adalah kita panggil apa hukuman ni? Adakah dipanggil hukuman atau dipanggil? Dia panggil perintah. Perintah. Jadi dia panggil perintah. Sebab kanak-kanak dia special sikit. Dia untuk bagi pesalah-pesalah kanak-kanak ini, dia orang dia orang dilindungi lah sedikit. Jadi ini adalah, kalau tengok soal dalam, rasanya menjawab kepada soalan Suhail selepas ini. Kalau tengok subsection 2 dalam section 91 tadi, perkataan sabitan dan hukuman tidak boleh digunakan berhubung dengan seorang kanak-kanak dan apa-apa sebutan dalam mana-mana undang-undang. So maksudnya kanak-kanak yang telah disabitkan kesalahan, dia tidak ada rekod sabitan ataupun rekod hukuman. Okey, dia tidak ada apa-apa rekod sabitan atau hukuman. Hukuman, betul. Sebab kita prinsip undang-undang ni mudah. Bagi kanak-kanak ni, dia orang ni adalah naif. Dia orang masih lagi belum boleh membuat keputusan dengan betul. Bagaimana budak-budak yang bawah, kanak-kanak yang bawah 18 tahun ke bawah ni lah. Jadi disebabkan itu Seksyen 91 ini melindungi mereka. Jadi daripada apa yang kita faham ni sekarang ni, maknanya kalaulah itu terjadi di kalangan ahli keluarga lah contohnya kan. Ialah adik-beradik lah contoh kan, budak kanak-kanak bawah 18 tahun. Bagi seorang ibu bapa, apa patutnya dibuat? Adakah patut dia laporkan juga atau maknanya dia dapat tahu anak dia. Anak dia dah lakukan kesalahan. Anak adik-beradik lah, anak dia. 2 orang anak dia contoh. Okey. Dia nak menjawab tentang ini, dia kita belum kena, kita tak tahu soal. Kan? Kita nak ke kita anak kita berhadapan dengan proses undang-undang yang cukup
dia akan stressful, dia akan betul-betul akan menyebabkan budak-budak itu tertekan dan sebagainya. Itu proses undang-undang. Tapi hakikatnya kita ada sistem kehakiman. Ramai orang kadang-kadang cuba meremehkan sistem kehakiman yang kita ada. Tapi kalau pengalaman saya ada bersama-sama dengan sistem kehakiman, saya percaya sistem kehakiman kita berada dalam landasan yang cukup baik. Jadi kalau benda ni berlaku pada kita tahu anak kita dah buat salah macam tu, jawapan dia tak semudah kata, ya dah tentu aku akan buat report padan muka anak aku. Dia tak semestinya macam tu, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang hanya kita sebagai seorang ibu bapa ni yang kita tahu macam mana kita nak didik anak kita. Tetapi seandainya sehingga ke tahap bahawa anak-anak kita tu, kita rasakan bahawa anak-anak kita ni, kita sendiri pun dah tak mampu nak kawal, kan? Dan kita rasa bahawa cara yang terbaik adalah untuk mengajar anak kita ni adalah dengan dia melalui proses undang-undang ini, dan sehingga kalau rasa mahkamah perlu perintahkan dia masuk handle geni pun masuklah, kan? Saya pernah jumpa dengan klien saya yang mana anak dia memang dituduh dalam mahkamah kanak-kanak ni. Memang dia kata tak apalah Encik Amir, saya biarlah dia, sebab mula-mula anak dia tak nak, macam mana ayat dia, dia tak nak anak dia mengaku. Dia tak nak anak dia mengaku, tapi anak dia nak mengaku, kan? Bila anak dia kata anak dia memang iaitu adalah kesalahan dia. Anak dia tu dituduh bawah Seksyen 376. Dia berlaku, dia rogol yang melibatkan kanak-kanak perempuan juga. Dia ni pun masih lagi tingkatan 3, tingkatan 4, tak ingat, tak salah saya kira dah lama dah. Cuma apa yang berlaku ialah mak dia je yang ada. Mak dia dah bercerai dengan ayah dia, tinggal mak saja. Mak dia kata dah tak mampu dah, tapi mak dia sayangkan anak dia. Dia kalau boleh dah tak nak anak dia masuk handle geni ke apa ke. Tapi anak dia nak mengaku juga, anak dia dah sedar dah kesilapan dia tu, alhamdulillah. Jadi mak dia akhirnya bila kita nasihatkan apa semua, mak dia kata okeylah, dia terimalah. Betul lah tu, mungkin itulah yang terbaik untuk dia. So kadang-kadang proses ini, proses menyedarkan ibu bapa, ahli keluarga ini, kadang-kadang dia tak berlaku ketika itu, yang mula-mula tu, yang ketika baru tahu tadi tu. Proses tu mungkin akan berlaku ketika proses pembicaraan dah berjalan ataupun sedang berjalan. Jadi kalau soal tanya pada saya tadi, apa yang ibu bapa kena lakukan tu, pada saya berbalik kepada ibu bapa tu sendiri dulu. Kalau dia rasakan bahawa dia boleh mengajar lagi, dia berkemampuan untuk mengajar anak dia, teruskanlah mengajar. Tapi kalau dia rasa bahawa anak dia perlu melalui proses kehakiman yang sepatutnya, pun dia juga boleh. Tapi jaranglah, saya tak pernah jumpa lagi bapa pun report anak dia buat salah. Kan, mana dia kan. Kalau kita tengok pun macam atas kanak-kanak sendiri pun dah menjelas dan nampak jelas lah kepada kita. Sebenarnya bukan sangat nak menghukum, lebih kepada orang kata nak mengajar, sebab akhirnya nanti rekod jenayah tak termasuk, rekod sabitan tuduhan tadi tak termasuk di dalam rekod. Maksudnya rekod dia masih lagi bersih apabila dia dewasa nanti. Sebab handle geni, soal untuk makluman, handle geni, contoh saya ada satu klien ni, dia terlibat dalam kes samun berkumpulan. Ketika tu umur dia dah 17, lagi 2 bulan je nak masuk 18. So dia kata, kalau katakan dia pergi bicara, dia akan dia akan berhadapan dengan proses yang lama. Bicara dah tentu lama. Lepas tu mak ayah dia tak mampu nak ikat jamin, jadi dia terpaksa duduk dalam penjara kanak-kanak dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku, dia kata tak apalah Encik Amir, saya mengaku salah lah. Saya dah umur 17, lagi 4 tahun nak cukup 21, saya dah boleh keluar dah. Nampak tak? Sebudak ni nampak je macam budak-budak, tapi dia sebenarnya boleh berfikir dengan baik. So maknanya umur 21 dah tak boleh duduk handle geni, jadi dia akan dibebaskan. Kalau contoh sabit kesalahan samun berkumpulan, saya ambil contoh dengan senjata lah sebagai contoh lagi. Kalau sabit orang besar dewasa yang sabit kesalahan, dia punya sabitan tu boleh pergi 7-8 tahun. Kalau penjara. Tapi untuk kanak-kanak dia pergi handle geni. Handle geni ni pula kita dah dengar macam-macam sejarah sekarang ni. Tahanan-tahanan atau kanak-kanak yang berada di sekolah handle geni ni, ada yang berjaya, ada yang dapat SPM straight A pun ada saya dengar, kan? Jadi dia tak semestinya lagi. Jadi itu saya kata, orang ramai tak tahu bahawa ada akta seperti akta kanak-kanak ni dan sebagainya. Jadi pada saya itulah tugas. Ya, terima kasih Suhan. Sebab itulah tugas kita juga untuk memberitahu masyarakat bahawa akta kanak-kanak ini ada untuk melindungi anak-anak kita. Lebih-lebih lagi kalau kita dah
dah tak dapat nak kawal anak-anak kita tu. Kalau macam dulu saya ingat masa 12 ataupun 11-12 tahun yang lepas ketika mula-mula saya banyak melakukan ataupun mewakili kes-kes jenayah kanak-kanak. Dulu banyak, sebab dulu masa mula-mula saya banyak buat kes untuk legal aid. Jadi ketika tu banyak kes-kes yang melibatkan kanak-kanak ni. Jadi melibatkan kanak ni memang saya jumpa dekat KL lah terutamanya. Memang kadang-kadang disebabkan institusi keluarga yang dah rosak, mak ayah dah bercerai, tinggal mak je nak jaga, ataupun kalau tak ada mak ayah pun dah tinggal dengan atuk. Jadi diorang ni terdedah untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang ialah kesalahan-kesalahan jenayah yang macam ni. Bagi kanak-kanak yang dia minta maaf cakap lah kan, melakukan hubungan sulit, ada juga baru-baru ni timbul kisah tentang anak dengan bapa kan, dan anak itu kalaulah umurnya di bawah 18 tahun, walaupun dia memberikan kata dengan rela hati, adakah sebenarnya sebagai contoh dalam hal bapa dengan anak perempuannya, si emaknya ni tadi boleh tak buat laporan? Boleh. Itu banyak berlaku. Sebab bagi kesalahan jenayah terhadap kanak-kanak perempuan, isu tentang sukarela ke tak rela ke itu tak timbul. Ya. Apabila kita telah melakukan hubungan seksual, contohnya rogol ataupun ialah hubungan seksual dengan seorang perempuan yang mana dia di bawah umur 16 tahun, ya, ataupun kalau 18 tahun ke bawah itu, faktor tentang sukarela ataupun rela itu adalah satu faktor yang tidak diambil kira oleh mahkamah. Sebab akhirnya berbalik kepada saya cakap tadi, kanak-kanak bawah 18 ataupun bawah 16 ini adalah naif. Mereka tak boleh nak buat keputusan yang betul. Kalau katakan dia punya consent tadi ataupun sukarela tadi tu, kesukarelaan dia tadi itu adalah tidak boleh dianggap sebagai satu sukarela di mata undang-undang. Jadi untuk mak ni kalau dia dapat tahu macam tu, mak itu sebenarnya adalah wajib untuk buat laporan polis. Bahkan kalau katakan mak dia itu dengan sengaja melindungi untuk tidak melakukan report polis, mak dia itu pun boleh dituduh melakukan kesalahan. Kesalahan berapa? Bersubahat lah kiranya. Ya, bersubahat, betul. Dia ada specific section dia. Jiran sendiri boleh buat laporan pula. Okey, kalau jiran pula nak buat laporan, jiran kena tahu juga dia dapat daripada mana, kecuali kalau dia saksi mata tu lain cerita. Okay. Ataupun kalau katakan budak tu mengadu pada dia, okey, dia boleh buat laporan. Tapi kalau katakan selalunya bila soal tanya jadi mak selalunya, okey, mak ni selalunya anak akan mengadu pada kita kan. Jadi mak tu dipertanggungjawabkan wajib untuk buat laporan. Dia ada beberapa kesalahan lah, yang antaranya atas kanak-kanak pun ada, kerana kesesaan pun ada, ya. Jadi iaitu, tapi saya tak boleh nak tunjukkan secara terperinci kat sini lah. Jadi kalau kita sebut tadi, bila melibatkan ahli keluarga sendiri, kadang-kadang kita sendiri tahulah keadaan ahli keluarga tu, maknanya adakah wajar dibawa sehingga ke orang kata buat laporan polis, ataupun sekadar mungkin ada juga alternatif lain dari segi untuk kita menghukum ataupun mengajar anak-anak ni, seperti kita mungkin dapatkan bantuan daripada NGO yang ada kan Amir kan? Ya, betul. Mungkin Amir, saya tengok baru-baru ni ada dengan satu gerakan tampil bersuara. Betul. Boleh, adakah itu juga NGO yang terkait dengan tajuk kita hari ni? Okey, untuk tampil bersuara ni sebenarnya dia bukan satu, kami boleh katakan dia bukan satu NGO sebenarnya, dia adalah satu kempen. Dia adalah inisiatif oleh beberapa rakan saya terdahulu, sebab saya datang kemudian. Cuma dia adalah satu inisiatif rakan-rakan saya ni yang terdiri daripada berbagai kaum, berbagai lapisan masyarakat. Dia satu inisiatif mereka, yang mana inisiatif ni adalah untuk mengajak orang ramai untuk mempunyai kesedaran tentang ialah mempunyai kesedaran tentang pentingnya untuk kehadapan, untuk bersuara tentang kesalahan-kesalahan ataupun gangguan-gangguan yang bersifat seksual. Kalau kita lihat dalam kalau lihat macam saya sedang tunjukkan ni, contohnya adalah kita punya duta rasmi kita adalah Cindy Ong, ya. Lebih-lebih lagi baru-baru ini, beberapa minggu yang lepas, Cindy Ong telah memberitahu tentang gangguan yang beliau terima ketika beliau merupakan remaja dulu lagi, ketika merupakan seorang perenang negara. Jadi yang itu yang kita nak tunjukkan kepada masyarakat, pentingnya untuk bersuara. Mungkin Cindy Ong sekarang ni dia baru dia dapat mengumpul kekuatan dia untuk buat laporan. Kalau dulu mungkin dia tidak ada kekuatan untuk itu. Tapi kita tidak boleh salahkan dia, sebab kadang-kadang situasi dia ketika itu mungkin
tak sama dengan situasi kita sekarang. Bahkan mungkin ketika itu juga dia tak tahu ada apa dekat mana nak buat laporan polis, dekat mana nak apa yang dia boleh buat, dekat mana dia nak mengadu. Mungkin ketika itu dia tak tahu. Jadi untuk faktor itu, disebabkan itulah kita tampil bersuara ini, inisiatif saya dan sahabat-sahabat saya dan saya ini, kita buat satu inisiatif kempen untuk bagi tahu masyarakat. Sebab tampil bersuara ini sebenarnya baru 2 minggu yang lepas kita lancarkan secara rasmi. So kita akan ada banyak lagi kempen-kempen ataupun agenda-agenda, inisiatif-inisiatif yang kita akan buat. Kita akan ajak, okey, ini contoh, salah satu contoh adik Ain Husniza kita yang baru-baru ini viral, yang mana hashtag beliau make school a safer place tu telah trending beberapa minggu ke beberapa hari di Twitter kan. So kita lihat bagaimana beliau telah diganggu oleh beberapa sahabat dia sampai mendapat ancaman rogol. Okey, kembali kepada apa yang saya katakan tadi, Suhal. Akhirnya apabila kita merasakan sesuatu kenyataan orang lain itu menyebabkan diri kita tidak selesa, ancaman kawan-kawan, walau mungkin itu adalah satu perbualan WhatsApp aja contohnya, ataupun saya rasa audio, tak salah saya ada audio yang Ain ni telah dengar kan. So itu adalah satu ancaman dan Ain itu merasakan takut, dia tak berani nak pergi sekolah dan sebagainya. So sebab itu pada kami daripada Sekretariat Tampil Bersuara, kita mahu orang ramai tahu dan tahu hak masing-masing, apa yang boleh dibuat, apa yang kena dibuat, dekat mana boleh kita mengadu, apa hak-hak yang kita akan ada yang boleh melindungi diri kita sekiranya kita buat laporan polis dan sebagainya. Dan di situ ada, saya nampak nombor telefon. Maknanya yang ni sesiapa yang ingin buat aduan boleh buat mengadu di sini nombor telefon ni. Ya, boleh. Memang line tu telah pun dah bermula dan kita dah dapat banyak panggilan juga di seluruh negara. Sebenarnya ada macam-macam kes yang diorang perlukan nasihat untuk buat, dan kita pun dalam Tampil Bersuara ni memang ada tim peguam kita sendiri yang bersedia lah, insyaAllah. Jadi dari soalan saya tadi yang tentang mungkin kita perlukan bantuan daripada pihak yang ketiga dalam menyelesaikan masalah kita. Melibatkan hal-hal kalau dalam tajuk kita hari ini, gangguan seksual terhadap kanak-kanak, ini antara mungkin platform yang boleh kita gunakan lah. Sebab di luar sana ada banyak lagi Banyak, bukan sekadar Tampil Bersuara, banyak juga NGO lain yang boleh membantu. Talian kasih, Be Friends semua ada. Jadi maknanya kita ada pilihan kita, yang penting kita kena bertindak. Seperti mana Saudara Amir kata, kalau ia melibatkan hal kita ataupun hal orang lain, kalau perlu kita buat laporan polis, kita buat segera, jangan tangguh-tangguhkan. Jadi Amir, sebelum kita berakhir, dah habis dah dah nak jawab soalan semua. Dah nak sejam setengah dah ni. Jadi kalau ada mungkin ada nak tanya soalan, boleh terus tanya soalan lagi dalam kesempatan terakhir ni. Tetapi untuk kita, orang kata sebelum kita nak, belum tutup lagi, tapi cuma saya nak tanyakan satu soalan yang bagi saya penting lah. Sebab dalam bahasa Arab disebut al-wiqayah khairun minal ilaj, kan? Apa tu, Sal? Dia mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Okey. Oi, jadi Arab lah. Dah lama tak bercakap ni. Jadi kita ulang kaji. Jadi pencegahan sekarang ni, apa pesan Amir dalam hal kita membincangkan tentang gangguan seksual ataupun kesalahan seksual yang terjadi ni, macam mana kita nak mencegahnya? Ada tak tips yang Saudara Amir boleh bagi kepada kita semua pada petang ini? Kurang-kurangnya inilah perkara yang dapat kita pegang sampai hujung, maknanya habis daripada sesi ni. Okey, kita pegang sebab kita kena jaga keluarga kita kena jaga komuniti kita, masyarakat kita, supaya tidak berlakunya gangguan seksual atau kesalahan seksual terhadap kanak-kanak ni. Okey, yalah, bila nak bagi tips ni soal, yalah, saya pun masih seorang bapa yang muda. Bukan bapa isteri muda, bukan. Bapa yang muda. Isteri saya pun muda lagi. Tengok kat belakang ni, saya tunjuk gambar-gambar kat belakang ni, kalau ada nampak kan. Gambar-gambar anak saya pun kecil-kecil lagi kan. So kita, kalau tanya pada saya nak bagi tips tu, mungkin saya pun dalam proses pembelajaran sama seperti tuan-tuan dan perempuan di luar. Tapi kalau nak bercakap tentang pengalaman, bila saya melihat keluarga, pemerhatian saya bila buat kes, bila saya lihat ada keluarga pengadu ni, kadang-kadang saya tengok dia orang ni tak tahu sebenarnya apa hak yang mereka ada, apa yang mereka kena buat. Kalau tanya pada tips yang saya lihat, lebih-lebih lagi kalau dalam waktu kita perintah kawalan pergerakan ni, lockdown dan sebagainya, kita banyak berada di rumah. Sebab lebih bagi tadi macam Suhan, mula-mula lagi tadi dah kumpul
dah tunjukkan kepada kita semua bahawa kes semakin meningkat, kes-kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak ni semakin meningkat. Okey, akhirnya pada saya pertama adalah kembali kepada kita kena kukuhkan institusi kekeluargaan kita. Ya. Maksud saya untuk kukuhkan institusi kekeluargaan kita ni sebagai seorang ibu dan ayah, saya pun ada anak dara lagi kecil, baru darjah 5. So pada saya benda pertama yang kena buat adalah kita kena sentiasa memantau dan berkongsi dengan mereka. Ya. Lebih-lebih lagi sekarang kita ada PDPR. PDPR ni kita duk kalau yang ada kemampuan kita masing-masing belikan anak masing-masing dengan gadget tertentu. Bagikan orang gadget. Kalau dulu mungkin kita tak terfikir bahawa anak kita sekolah rendah ni kita nak bagi smartphone. Kalau dulu mungkin kita nak bagi Nokia 3310 je kan Zal. Tapi sekarang ni kita terpaksa bagi pada diorang smartphone untuk sebab diorang nak belajar. Kalau tidak macam mana diorang nak belajar? Kan? Jadi bila dah ada smartphone ni, akses mereka terhadap laman-laman yang bukan-bukan, ya, terhadap benda-benda yang bukan-bukan ni adalah akses yang mudah dan yang mudah didapati. Jadi macam saya cakap tadi, maksud saya untuk perkukuhkan institusi keluarga itu adalah dengan pemantauan yang baik. So, contohnya, saya ambil contoh, kalau katakan kita boleh bagi gadget kepada anak kita, ada macam-macam cara untuk kita mengawalkan gadget tersebut. Ya, pastikan contohnya kalau dia boleh, kita kena bagi jugalah. Zaman diorang ni adalah zaman TikTok sebagai contoh. Kita kena create account tu juga adalah sebagai satu account kanak-kanak, bukan account yang dewasa dan sebagainya. Sama juga kalau katakan untuk YouTube channel dan sebagainya. Kita kena pastikan 2-3 kali berulang kita kena pastikan bahawa akses mereka terhadap beberapa laman itu boleh dicegah. Dia ada macam-macam cara. Benda ni kena belajar lah. Paling mudah jadi kita Google je, kita contoh bagaimana untuk menghalang daripada anak mengakses. Ada je cara mengakses laman pornografi. Dia ada tunjukkan cara-cara dia. Jadi kita kena cakna sikit bab ini. Ya, kalau katakan kita tak tahu sekalipun kita kena tanya pada orang macam mana nak buat, macam mana nak block ini, macam mana nak block itu. Okey, itu sebagai contoh. Dan pada masa yang sama untuk memperkukuhkan institusi keluarga ini juga, hubungan antara kita anak, suami, isteri. Kalau kita bercakap dalam konteks yang lebih Islamik sebagai contoh, amalan-amalan kita, amalan-amalan kerohanian pun perlu ditambah daripada diperbanyakkan lah. Sebab kalau dulu sebelum ini kita hanya akan berjumpa anak kita mungkin lewat petang kalau yang bekerja sepanjang hari pagi hingga petang waktu office hour. Selebihnya anak-anak kita akan berada dekat sekolah, akan berada di transit ataupun nursery dan sebagainya. Petang baru kita jumpa. So kita mungkin akan kurang sedikit bertemu dengan mereka. Sekarang ni anak-anak kita akan selalu dengan kita. So dekat sinilah kita kena ambil peluang untuk bersama-sama dengan mereka. Sepatutnya kes jenayah seksual ni akan berkurang bila kita selalu dengan dia orang. Tapi kenapa kes ni akan semakin bertambah? Yang itu kita khawatirkan. Itu maksud saya, kalau dah bertambah itulah maksud saya tadi. Institusi kekeluargaan itu tidak cukup baik. Maknanya mungkin ada kesilapan, mungkin mak tidak dapat pantau apa suami dia buat sebagai contoh. Ataupun mak tidak dapat pantau apa anak lelaki dia buat kepada adik dia sebagai contoh. Sebab kita tak tahu lah. Jadi akhirnya itu yang pertama. Itu yang pertama, institusi keluarga. Yang kedua, tugas kita sebagai kedua ibu bapa dalam keadaan sekarang ini, lockdown ini. Kalau dulu kita serahkan sekolah untuk menceritakan tentang macam tadilah subjek tentang seksual, yang macam sahabat kita Ipin beritahu sekolah ada bagi pelajaran ataupun subjek-subjek tertentu tentang itu. Tapi sekarang jadi tugas kita sebagai seorang ibu bapa untuk beritahu pada anak kita setiap tubuh badan mereka tu ada ruang-ruang yang mereka tak boleh dedahkan kepada orang lain. Ada bahagian-bahagian yang mereka tak boleh bagi orang lain untuk pegang. So kita kena beritahu, okey, adik ini tangan ini tak ni. Adik ini badan ni, orang ni tak boleh pegang yang ini. Kita kena kenalkan itu dengan anak-anak kita. Kalau dulu kita serahkan 100% kita serahkan kepada cikgu kita mengajar subjek sains, ataupun dekat sekolah kita 100% kita bagikan kepada ustaz-ustazah kita untuk ajar anak-anak kita. Tapi sekarang bila berada di rumah, kita kena beritahu diorang tentang perkara-perkara yang ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang saya rasa tip yang paling penting juga adalah kita kena tahu anak kita berkawan dengan siapa. Berbalik macam saya cakap tadi, kita dah bagi gadget pada anak kita adalah terdedah untuk berbual dalam aplikasi WhatsApp, Telegram dan sebagainya, WeChat dan sebagainya. So yang ini kena pantau, please. Yang ini saya merayu sangat. Sebab saya pernah lihat ada satu kes yang terjadi yang saya sendiri kendalikan.
mak dia datang bagi keterangan dekat mahkamah, mak dia kata, yelah, mak dia tak pernah tengok telefon anak dia. Mak dia bagi anak dia telefon banyak. Banyak tau cerita dia. Bukan banyak lah. Dua telefon. Satu telefon untuk itu, satu telefon untuk inilah sebagai contoh. Tapi apa yang terjadi, mak dia dalam mahkamah, dalam keterangan dia beritahu, ada sekali tu dia buka telefon anak dia sedih lah. Dia ni lah kali pertama saya tengok, saya tak sangka anak. So maksudnya sekali je dia pernah tengok telefon anak dia. Sebelum ini dia tak pernah tengok telefon anak dia. Dan dalam kes tu apa yang telah berlaku adalah anak dia telah bertukar-tukar gambar tak apa kena dengan orang lain. So yang itu yang akhirnya macam saya cakap tadi lah. So kena lihat dan pantau anak kita betul-betul. Ya, dan kita berada di zaman yang teknologi, tapi zaman teknologi ini sayangnya kita berada dekat sini. Sebab kalau dulu mak ayah kita mungkin senang, diorang tak perlu nak pantau gadget-gadget kita ni, tapi sekarang kita berada dalam satu kegawatan yang lebih hebat, yang betul-betul mencabar sebenarnya kepada ibu bapa, terutama ibu bapa yang muda-muda macam kita ni lah, Soal. Betul, Mem. Bila zaman sekarang ni kecanggihan teknologi dengan macam-macam lah, bukan kata gadget yang mungkin kita tak pernah fikir satu ketika dulu, dah jadi kebiasaan lah. Dan kita mungkin akan menghadapi banyak lagi teknologi-teknologi baru kan akan datang ni. Jadi ilmu keibubapaan tu kita kena tambah kan. Betul. Maknanya bukan sekadar kita ingat macam mana mak ayah kita ajar kita dulu, macam tu cara kita nak buat kepada anak-anak kita, mungkin tak kurang lah, orang kata kurang efektif lah. Sebab zaman dah berubah, jadi kita pun kena belajar. Teknologi kita kena belajar, parenting pun kita kena belajar. Betul. Jadi betul. Kita bercerita tentang jenayah, tentang undang-undang hari ni. Tapi ini adalah satu, orang kata apa, satu bidang yang nak cuba mengatur kehidupan manusia supaya kita hidup dengan lebih baik. Tetapi ianya lebih kepada bila dah terjadi masalah baru kita akan menggunakan undang-undang ni. Jadi sebelum terjadi masalah apa kita nak buat? Ini yang Amir sebut tadi. Kita sama-sama lah ya, penonton-penonton, diri saya sendiri juga, kepada semua yang mendengar. Maknanya kita dari segi agama kita nak kena kukuhkan, dari segi psikologi, ilmu-ilmu hubungan rumah tangga, anak-anak, ilmu teknologi, maknanya pendek kata sampai mati memang kita tak akan berhenti belajar. Betul tak, Amir? Betul. Kena belajar. Jangan rasa kita dah cukup pandai boleh jadi mak bapak misali dah. Tak ada. Tak boleh. Jadi dalam hal hari ini, sebab hal tentang kanak-kanak, jadi sebab tu kita sebut tentang termasuklah parenting tu juga. Jadi terima kasih banyak, Amir. Mungkin akhir sekali, Amir, saya ingat dah tak ada lagi soalan-soalan yang lain. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang lain yang saya kenal dan tidak. Muhammad Fazli, saudara Syahrum Hassan. Yang ini mungkin nanti satu masa kita cuba jemput dia. Bahasa badan tu. Pasal body language, memahami body language anak ke, sahabat ke, apa saja, mungkin inilah pakarnya. Dan juga yang lain-lain, Afendi Yusof dan sebagainya, semua saya ucapkan terima kasih. Dan sebagai penutupnya, Amir Syari, satu kata-kata akhir untuk kita ambil pengajaran. Okey, sebagai penutupnya saya dah tentu saya nak kempen lah, bukan kempen diri saya, tapi saya nak kempen untuk tuan-tuan dan perempuan. Dia related juga ataupun terlibat juga dengan topik kita perbincangan pada hari ini, untuk terus tampil bersuara. Ya, lihat kiri kanan depan belakang kita, lihat anak-anak kita, lihat ahli keluarga kita, lihat jiran tetangga kita, untuk bagi tahu pada semua orang bahawa jenayah seksual ataupun gangguan seksual ni dia bukan satu benda yang kita perlu pandang enteng, lebih-lebih lagi dalam keadaan yang kita berada dalam pandemik COVID ini. Ramai orang berada di rumah, kita tak berada dekat luar, tapi yang bahayanya berada dalam rumah tu lah yang kita kena hati-hati sikit. So masing-masing kena cakna, masing-masing kena lihat, buka mata luas-luas, pasang telinga besar-besar. So dan teruskan untuk apa namanya, untuk memerhati ataupun membuatkan pemerhatian untuk pastikan supaya isu-isu tentang gangguan seksual ini dapat dibendung sehabis mungkin. Dan pada masa sama juga saya nak ingatkan jugalah, macam saya cakap tadi, kalau katakan ada gangguan seksual, janganlah pergi tulis dekat Facebook, tulis kat Twitter, tulis kat Instagram dan sebagainya. Jangan pergi ke situ. Tempat yang pertama kena pergi adalah buat laporan polis. Kalau tak berani nak buat laporan polis,
pergi telefon orang-orang, kita hubungi orang-orang yang kita hormati, adik-beradik kita yang kita hormati dahulu. Ataupun kalau tak berani adik-adik hormati segan, mungkin cari ketua kampung yang mungkin kita boleh percaya. Dan ataupun tak boleh juga, carilah lawyer sebagai contoh. Banyak tempat kita boleh hubungi. Dan pada masa yang sama ada banyak NGO yang dah buat berbagai-bagai usaha untuk bantras gangguan seksual ni. Kita ada talian kasih, kita ada BeFriends. So kita ada macam-macam. So just Google dan dapatkan maklumat ini. Semua ada di hujung jari tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhir kata Suhas, saya ucapkan terima kasih kepada Suhas sebab sudi jemput saya. Dah lama minta bukan senang nak masuk slot. Bukan senang nak masuk slot Suhailah ni kan. Kalau tengok YouTube channel dapat buat income, banyak income Kan? Yang itu kita cerita nanti. Memang orang ingat buka YouTube tu kaya, tak ada lah. Okey lah. So terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan. Ustaz, kalau boleh saya nak promote sikit untuk kalau adalah penonton-penonton ataupun yang mengenali orang dekat Teluk Intan, kalau katakan anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang keputusan pampers dan susu, saya dan sahabat-sahabat ada buat sedikit tabungan. Kalau katakan tuan-tuan perlukan bantuan tersebut, bolehlah hubungi saya. Mungkin kalau susah nak jumpa, saya tak boleh nak bagi nombor telefon, bahasa ada satu je telefon. Ataupun boleh PM saya dekat Facebook, carilah nama saya Amir Khushairi bin Muhammad Tanusi, atau page saya ada, personal boleh, dua-dua tu boleh PM. Ataupun kalau susah saya PM Suhail ni pada muka dia. So nanti saya akan kongsikan Amir punya page kan, lah. Mudah nanti kan. So boleh hubungi saya, tapi minta maaf di kawasan Teluk Intan je lah, ataupun kawasan sekitar. Saya dan kawan-kawan dah sedang menjalankan inilah bantuan sempena pandemik ini, untuk tapi terhad hanya untuk pampers dan susu. Saya minta maaf, saya kena fokuskan ke situ dulu sebab bantuan makanan ni mungkin ada YB kita dah buat, jadi saya fokuskan untuk itu dahululah untuk anak-anak kita. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Amir kerana melapangkan masa pada petang hari Jumaat ni. Dan saya rasa bukan saya saja, penonton kita yang lain pun sangat-sangat berterima kasih kerana banyak info yang kita belajar yang kita dapat daripada perbincangan kita pada petang ni, sempang petang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang ada, saya berterima kasih sekali lagi dan juga terima kasih kepada Puan Jamaliah Ebni. Terima kasih atas perkongsian makna. Ya betul, alhamdulillah, itulah tujuan kita. Saya sendiri mengendalikan sembang petang ni adalah untuk bincang hal-hal ataupun topik-topik yang memang sekitar kehidupan kita, dan saya akan bawakan tajuk-tajuk pada setiap minggu insya-Allah dengan tetamu-tetamu yang pelbagai, dan saya juga mengalu-alukan kalau ada cadangan tajuk dan juga tetamu, sila berikan maklumat kepada saya dan kita akan bersiaran nanti. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak dan juga memohon maaf atas segala kesilapan, khususnya melibatkan talian yang mungkin kurang lancar sedikit, yang itu di luar kawalan saya lah. Jadi apapun, setiap video yang saya masukkan di dalam Facebook ini akan saya muat naik ke YouTube. Jadi carilah YouTube Suhailah dan di situ memang boleh tengok dengan lebih mudah lagi lah semua video-video yang ada. Jadi itu saja, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.